Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, alhamdulillah hari ini hari kedua kita mentadabbur ayat-ayat suratul A'raf ya. Mungkin sebahagian kita semalam terlepas pandang ataupun baru dapat maklumat, tak apa, alhamdulillah hari ini nampak lebih ramai lagi ya. Mungkin akan datang lebih ramai lagi, mudah-mudahan. Kita sudah selesai ya pada ayat yang ke-20 24 ke 23, baru habis doa ya. Jadi tuan-tuan, untuk yang baru menyertai program kita pada hari ini, suratul A'raf surah yang ke-7, dan surah ni ya, dia kesinambungan pada perbincangan kita 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu saja ya. 2 tahun yang lalu tu surah Hud. Surah Hud ya. Kita cerita surah Hud dia pendek sikit. 100 lebih ayat. Yang ini lebih panjang ya. 206 ayat. Jadi ceritanya masih cerita Nabi dan Rasul, masih cerita akidah ya, dan kita dah mulakan dengan cerita Nabi Adam AS semalam. Panjang kita cerita Nabi Adam yang telah diperdaya ya oleh iblis di dalam syurga ya. Kita dah tahu iblis pun duduk syurga juga ya, seperti mana malaikat, seperti mana jin ya, seperti mana manusia juga, semua berasal daripada syurga. Tetapi ya, disebabkan tipu daya yang telah dilakukan oleh iblis tadi ya, maka kita panggil ya, terjatuhlah Nabi Adam dan isterinya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah ya, yakni mendekati dan memakan buah daripada sejenis pokok yang Allah tak bagi nama pokok tu ya. Pokok tu diberi nama oleh iblis, namanya syajaratul khuldi ya. Kita duk panggil buah khuldi kan ya. Buah khuldi tu datang daripada pokok tu. Kita tak tahu pokok tu pokok apa. Yang bagi nama tu adalah iblis, kerana iblis bagi tahu Adam 2 fakta. Dia bagi tahu. Yang pertama, dia bagi tahu Adam, tahu tak apa sebab Allah larang kamu makan daripada buah ni, pokok ni. Yang pertama ya, kerana apa tuan-tuan? Kerana ya, kononnya Allah tak nak Adam dan isterinya jadi macam malaikat. Jadi malaikat memang impossible, sebab malaikat dicipta daripada cahaya, sedangkan manusia dicipta daripada tanah ya. Macam mana manusia boleh jadi malaikat? Impossible tuan-tuan. Jadi maknanya hujah iblis tu boleh kita tolak ya, mentah-mentah saja. Yang kedua ya, kata iblis, kerana kalau kamu makan, kamu akan kekal dalam syurga ya. Sedangkan Allah ada agenda lain ya. Memang ya, Allah ada agenda untuk menghantar Adam dan isterinya ke bumi ya, untuk mentadbir bumi ya. Maknanya sama ada Adam makan buah khuldi ataupun tidak, Adam tetap akan dihantar. Macam anak kita lah, kita dah buat janji dah ya. Kita kata abang sama ada SPM 10A ataupun tak ada A, abang tetap akan abah hantar ke UK. Macam itulah contohnya. Result macam mana pun, kalau kita kata abang kalau result bagus, abang hantar ke UK ya. Dia kata tak nak belajar betul-betul lah ya, pasal tak nak pergi UK ya, pasal dia nak pergi US. Dia tak nak pergi UK sebab bapak dia dulu mengaji US, mak dia pun US ya. Jadi dia nak pergi US, jadi saja dia buat tak bagus. Bukan macam tu ya. Memang Allah telah cipta Adam untuk mentadbir alam. Kita dah selesai tu. Kita terus saja masuk 23, doa yang antara doa ya, doa untuk kita menyatakan kesilapan kita. Apa dia? Auzubillahi minasyaitanirrajim, ayat 23 muka surat 153 ya. Apa dia? Qala, maka berdoalah kedua-duanya, yakni Adam dan isterinya. Rabbana biasanya doa, tapi bukan semua doa. Ada Rabbana bukan doa ya. Nanti kalau kita jumpa, kita akan bagi tahu. Ada Rabbana bukan doa, tapi biasanya Rabbana doa. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami.
apa yang telah dibuat oleh Adam dan isterinya memakan buah yang dilarang. Sedangkan dalam syurga tidak ada apa yang dilarang. Syurga tempat nikmat, boleh makan apa saja. Ya. Sebab di peringkat awal ketika Allah jadikan Adam, Allah kata apa? Ya. Uskun anta wa zaujukal jannah, tu dalam Al-Baqarah. Ya. Wa apa kita panggil, ya? Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Adam, whatever you want to eat you can eat. Whatever you want to drink you can drink. Ya, buat apa pun boleh. Tiba-tiba ya, Allah kata kecuali pokok ni. Ya. Jadi mengapa Allah kata pokok ni tak boleh makan? Bukan sebab tak boleh makan. Kerana Allah nak uji. Ya, macam kita di dunia kan. Kita tanya semalam, mengapa manusia dilarang? Orang Islam dilarang makan khinzir. Ya. Kita boleh bagi alasan pelbagai. Kita kata sebab dalam khinzir itu mengandungi virus, mengandungi itu, mengandungi ini. Okey, katalah satu hari nanti ada pakar pemakanan yang boleh bunuh virus tu. Maknanya dalam khinzir itu tak ada virus yang berbahaya tadi. Adakah dia jadi halal? Tak. Maknanya haramnya khinzir itu bukan kerana ada virus dalam badan dia, tapi kerana Allah yang kata haram. So kita kena follow lah. Ya. Contoh kita kata arak. Pasal apa tak boleh minum? Kita kata sebab arak ni memabukkan. Betul lah. Ya. Itu memang Allah buat begitu. Ya. Tapi kalau kita kata arak ni banyak manfaat, memang betul. Bagi orang yang duduk di negeri sejuk kan. Kalau dia minum arak tu, ya, dia kata saya ustaz pagi nak bangun subuh payah. Tapi kalau dapat dalam 2 gelas dia kata, ya, dalam 2 gelas sihat ustaz. Ya, saya boleh baca surah panjang dalam apa ni subuh. Kerana kalau kita bandingkan subuh, zuhur, asar, subuh yang Nabi selalu baca surah panjang. Kalau saya dapat dalam 2 gelas ustaz, dia kata insya-Allah surah panjang saya baca. Ya, adakah halal pula? Tak tuan-tuan, tak boleh. Ya, tetap tak boleh juga. Ya. Kerana apa? Walaupun tujuannya baik, tetapi kaedahnya tak baik, tak betul. Ya, sebab tujuan tidak menghalalkan cara. Ya, kita sebut apa? Kita kata apa kita panggil? Ya. Apa in English? Ya. Dia punya matlamat. The ends, ya. The end do not justify the means. Ya, yang kata the end justify the means tu Machiavelli yang kata. Ya, kalau Islam tak. Ya, Islam tak tuan-tuan. Ya. Okey, jadi mereka menzalimi diri mereka. Wa in lam taghfir lana, ayat 23. Dan jika engkau tidak mengampunkan kami wahai Allah, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, kerana Allah Maha Pengampun. Tetapi kadang-kadang kita tidak memenuhi prasyarat. Kita tak memenuhi prasyarat untuk diampun, ya. Contoh, kita ambil duit orang, kemudian kita tak pulangkan balik, kemudian kita minta ampun pada Allah. Allah tak ampun. Kerana pengampunan Allah hanya Allah bagi dengan syarat kita pulangkan balik hak orang tadi. Ya, ataupun kita minta halal daripada orang tu. Katalah ya, kita guna apa ni perkakas orang tu. Ya, orang tu punya apa kita panggil ya, apa ni perkakas lah, hardware ke apa-apa, ya, kita pinjam. Ya, kemudian kita hilangkan benda tu, bukan kita hilangkan, pekerja tu lah hilangkan. Kemudian kita tak ganti balik, dan kita pun tak minta izin daripada jiran kita. Kalau kita kata apa ni tuan, ya, saya dah pakai hari tu dan saya hilangkan benda ni, macam mana boleh saya ganti balik? Dia kata tak apa, sekat rumah saya ada 7 lagi, dia kata. Ya, baru 1 hilang, dia kata. Ya, kalau lepas ni pinjam hilangkan lagi pun saya tak marah, dia kata. Ya, hilangkanlah, dia kata. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya dia halalkan. Kalau halal clear. Tapi kalau dia tak halalkan, walaupun RM1.50 tuan-tuan, kadang-kadang kita lepas subuh, kuliah subuh, kalau bulan bukan Ramadan, kita pergi ngetih lah. Pergi mengetih, ya, lepas makan apa semua, duit tak bawa, dompet tak bawa. Pasal dompet letak dalam poket seluar. Pagi pergi subuh pakai kain pelikat. Kain pelikat mana ada poket? Tak tahu Haji apa, Datuk punya kain pelikat ada poket? Tak ada kan? Tak ada poket, tuan-tuan. Jadi ada. Kain pelikat seluar boleh, ya. Jadi mana tak ada poket. Bila tak ada poket, apa ni dia kata, Haji Wan tolong bayar dululah. Tak ada hal, boleh. Sebab dia minta tolong bayar. Ya, dia bukan minta free, bukan belanja. Kita pun tak minta dia belanja kan. Tak apa, tak ada hal. Berapa? RM5.50 aja. Terlupa sampai ke mati besok. Ya, kita masih berhutang, statusnya masih orang berhutang. Ya, maknanya apa ni, kita bukan apa kita panggil, ya, kita bukan selesai dah. Ya, sebab kita tak minta izin, melainkan kita minta izin. Kita kata, Cik Wan,
pagi ni tolong belanja saya, clear. Ya, Cik Wan pinjam, pinjam lain kena pulangkan. Jadi walaupun benda-benda yang berharga kecil, ya, tetap dia dianggap sebagai hutang. Ya, maknanya kita tak bayar hutang. Bila tak bayar hutang, statusnya masih peminjam lagi. Ya, itulah isunya tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, ya, walaupun Allah asalnya tak ampun, tapi kerana kita minta betul-betul dengan rahmat Allah, ya, Allah ampun juga. Kalau tidak, lanakunanna minal khasirin. Pasti, ya, pasti. Lam di situ makna pasti tu. Lam huruf lam tu je. Lanakuna, pasti. Nakunanna. Kalau kita belajar tajwid, tuan-tuan yang tadarus Quran, nun ni dia panggil nun taukid. Nun taukid ada dua. Satu nun taukid berat, satu nun taukid ringan. Nun taukid berat ialah bila ada syaddah atas tu. Ada syaddah kan? Syaddah tu sabdu lah orang Melayu panggil. Ya. Lanakunanna, kena idgham kat situ. Ya. Sebab nun tu nun taukid berat. Ya. Jadi bila nun taukid berat, dia menunjukkan pasti juga. Lanakunanna minal khasirin. Pasti kami akan termasuk daripada kalangan orang-orang yang rugi. Rugilah tuan-tuan kalau Allah tak ampun dosa. Ya, sebab tu Nabi Adam dan isterinya minta ampun daripada Allah. Kita boleh gunakan doa ni dalam doa harian kita tuan-tuan. Ya, selepas solat boleh, nak baca dalam solat duha pun boleh. Ya, kita solat duha, lepas amin, ya, lepas kita baca surah ad-duha, lepas baca wasyamsi wa duhaha, kan sunat baca apa ni surah-surah tu kan. Jadi sebab kita buat apa ni duha 8 rakaat, surah tu dah baca dah. Kita kata nak baca surah apa lagi? Nak baca ayat mana? Boleh tak lepas Fatihah baca qala rabbana zalamna anfusana? Boleh tak? Boleh. Ya, kerana ia mengandungi makna doa dan dia ayat Quran. Ya, kalau kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, tak boleh sebab dia bukan daripada ayat Quran, dia daripada hadis. Kita tak baca hadis lepas Fatihah, kita baca ayat Quran. Ya, jadi boleh tak kita ambil ayat-ayat Quran yang ada Rabbana sebagai bacaan selepas Fatihah? Bagus tuan-tuan. Ya, secara peribadi ustaz memang pilih doa-doa ayat Quran yang mengandungi doa, kita baca waktu duha, ya, dan juga baca ketika mana kita solat qabliyah zuhur. Ya, tuan-tuan datang awal, dah tahiyatul masjid, masuk waktu, kita pun qabliyah zuhur. Qabliyah zuhur afdal 4 rakaat. Qabliyah zuhur 4 rakaat. Ya, yang afdal dengan satu salam. Nak cepat, kalau kita buat 2 rakaat bagi salam, dia ambil masa sikit kan. Tapi kalau kita buat 4 rakaat dengan satu salam, ya, dan dia tak ada tahiyat awal. Tahiyat awal tak ada. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, tahiyat awal tak ada. Rakaat keempat terus tahiyat akhir. Sebab nak bezakan antara solat qabliyah sunat dengan solat zuhur. Solat zuhur ada tasyahud awal. Solat apa ni qabliyah zuhur, oleh kerana dia sunat, dia tidak ada tasyahud awal. Tuan-tuan, tak ada tasyahud awal. Ini kalau buat 4 rakaat dengan satu salam. Tapi kalau tuan-tuan buat 2 rakaat, 2 kali salam lah. 2 kali takbir, ya. Masing-masing lah. Sebab kadang-kadang waktu antara azan dengan iqamah zuhur tu pendek. Kalau di sini biasa berapa minit Haji Sufian? 10. 10 minit cukup. Ya, 10 minit untuk 4 rakaat tu cukup. Dengan syarat tuan-tuan dah sampai masjid ketika azan. Kalau tuan-tuan baru nak pakai kain ketika azan, takut tak sempat tuan-tuan. Ya, jadi oleh kerana tu zuhur bagi perhatian, especially bulan Ramadan sampai awal. Kita sampai awal, kita tahiyatul masjid dulu, siap-siap. Baca Quran, berdoa, tunggu masa azan, kita jawab azan, immediately lepas jawab azan, bangun buat 4 rakaat qabliyah zuhur. Ya, dengan satu salam. Afdalnya tuan-tuan dengan satu salam. Hadis ni, ya, diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, riwayat daripada Imam Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi. Itu dalil dia ustaz dah bagi pada tuan-tuan. Ya, okey. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Ya, ayat 24. Qalah bitu. Ini kita bincang semalam. Kerana ketika Nabi Nuh kapalnya tersadai di atas Bukit Judi. Cuma Bukit Judi itu dekat mana? Itulah yang jadi perbincangan para ulama. Ya. Jadi kalau orang Kristian dia kata Bukit Judi itu berada di antara Turki dan Armenia. Ya, Cik Wan dah pergi pun. Ya, Cik Wan pergi dengan siapa gitu? Ustaz ada nampak Cik Wan ni. Ya, dia pergi Armenia. Ya. Jadi sebab tu kalau kita pergi Armenia, kita beli apa kita panggil? Ya, kita beli apa ni mark ke, ya, ataupun fresh magnet ke kan? Fresh magnet tu kalau kita beli,
dia punya simbol dia ialah apa? Ararat Mountain. Ya, Gunung Ararat. Ya. Dan orang Armenia dia claim Ararat tu dia punya. Sedangkan dari segi peta dunia, Ararat tu duduk dalam Turki. Ya, dia kata Turki rampas daripada dia. Turki bunuh orang dia 2 juta orang, genocide. Ya, dan dibawa ke mahkamah antarabangsa. Itu dia claim. Ya, tapi hakikatnya bukan begitu. Ya, semua orang tahu. Ya, itu memang sebahagian daripada Turki. Ya. So balik pada cerita tadi, orang Kristian sebab Armenia tu ya adalah negara pertama dalam dunia yang menjadikan Christianity sebagai agama official apa religion dia. Ya, maknanya official religion of the state bagi Armenia ialah Christianity. Dia negara pertama dalam dunia. Ya, antara negara lain ialah Georgia juga ya, apa ni Christianity sebagai agama asal, agama official. Jadi bagi mereka ya, bila disebut Bukit Judi itu berada di Gunung Ararat, Bukit Ararat. Memang ya, kawasan tu memang kawasan yang memang disebut sebagai ya apa ni tiga segi emas lah. Ya, maknanya kita kata Golden Triangle, maknanya Turki ya, kemudian Iraq ya, dan juga apa ni Syria ya, dan juga bukan triangle lah ya, 4 segi lah, bukan 3 lah ya, dan juga Armenia. Kawasan itulah di mana kita tak pasti. Tetapi yang pasti ketika Allah perintah Nabi Nuh turun, Allah kata bitu juga. Allah guna perkataan yang sama. Seperti mana Allah perintah Nabi Adam ya, dan juga Allah perintah iblis untuk turun daripada syurga. Allah kata qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Ini Allah perintah Nabi Adam. Ya, jadi Allah kata Adam, isteri ya, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kamu daripada syurga. Ya, sebahagian kamu akan jadi musuh kepada sebahagian yang lain. Adu tu musuh. Walakum fil ardi, dan bagi kamu wahai manusia, fil ardi di atas muka bumi, mustaqarrun, tempat tinggal, tempat kediaman. Bumi ini tempat kediaman kita, tapi sementara. Wa mata'un, dan kesenangan, ilahin, sampai waktu ajal kita. Ya, jadi kita hidup di dunia ni boleh ambil manfaat sampai kita menemui ajal. Menemui ajal habislah. Ya, jadi maksudnya Allah suruh Nabi Adam dan isterinya turun ke bumi. Masa tu tak ada anak-anak dia lagi. Anak-anaknya lahir di dunia. Ya, tak ada di syurga. Sebab di syurga tak ada orang mengandung, tak ada orang, kita dah sebut semalam kan, morning sickness tak ada. Ya, afternoon sickness pun tak ada, tuan-tuan. Jadi maknanya di syurga nikmat aja. Ya, minum apa pun boleh, makan apa pun boleh. Ya. Malah kalau kita makan dah kenyang, dia tak keluar dalam bentuk najis. Dia keluar dalam bentuk peluh kan. Dan peluh itu berbau apa, tuan-tuan? Kasturi, berbau kasturi. Sebab kasturi dianggap sebagai yang paling wangi. Ya, dalam bahasa Arab dia panggil miskun. Ya, orang putih panggil mas kan, MUSK. Bukan yang ni lah ya. Jadi MUSK daripada bahasa Arab miskun. Ya, mana kasturi. Sebab itu orang yang berpuasa, ya, orang yang berpuasa makruh bagi kita untuk gosok gigi selepas gelincir matahari. Zuhur, lepas zuhur tak ada lagi ni. Itu Imam Nawawi sebut makruh. Ya, kecuali terpaksa lah. Ya, terpaksa tu mungkin ada apa kita panggil, ada pendarahan ke ada apa tu lain lah kan. Tapi kalau tak ada apa-apa, jangan gosok gigi selepas daripada gelincir matahari. Kalau nak gosok gigi sekarang boleh. Ya, maknanya nak ambil uduk sebelum daripada zuhur, belum masuk waktu zuhur boleh. Nak siwak, nak apa boleh. Kerana apa? Kerana bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah, bukan di sisi kawan sebelah, di sisi Allah. Ya, lebih wangi daripada bau kasturi. La khalufu fami shaim atyabu indallah ya minal misik. Ya, jadi bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah lebih harum daripada wangian kasturi. Jadi ada dalam hadis cerita macam tu. Ya. Jadi maknanya nak bagi tahu selalu wangi-wangi ini dikaitkan dengan kasturi. Ya. Okey. Jadi turunlah kamu di dunia jadi mustaqarrun wa mata'un ilahin, dan tempat kesenangan sampailah waktu ya ajal kamu. Selesai kat situ. Setakat ni ada apa-apa nak tanya tuan-tuan dan puan-puan? Ada soalan? Tak ada ya. Diam tu makna faham ya. Mana kalau ustaz tanya kejap lagi boleh jawab lah ya.
Pasal tuan-tuan tak ada soalan, ya. Tuan-tuan dah tahu kan, ustaz punya kaedah macam tu je. Tanya ada soalan, tak ada. Tak ada mana faham lah tu. Ya, nanti bila kita tanya balik soalan, tuan-tuan kena bersedia untuk jawab. Ya. Okey, ya. Qala fiha tahyauna. Ya, qala Allah berkata, Allah berfirman fiha, ya, di muka bumi. Ha di situ muka bumi. Fiha, ya. Di muka bumi maknanya on earth, ya, di atas muka bumi, tahyauna, kamu akan hidup. Wa fiha, ya, dan ke bumi juga tamutuna, kamu mati. Di atas muka bumi kamu akan mati dan dikebumikan. Wa minha, dan daripada bumi juga tukhrajun, kamu dikeluarkan. Ya, sebab kita asal daripada tanah. Ya, kita pun hidup atas tanah. Bila kita mati, dikebumikan dalam tanah. Dan nanti bila nak dibangkitkan di padang mahsyar, kita akan dikeluarkan daripada tanah juga. Kita memang sangat, ya, connected dengan tanah ni, turab dipanggil. Tuan-tuan, semalam Ustaz ada kemukakan satu perkataan, kalau tanah kita panggil turab kan, tapi kalau tanah campur air dipanggil apa? Dia panggil tin, ya, dia panggil tin. Tayanun, to. Kalau tayanun tu buah tin, watini wa zaitun kan? Buah tin dan buah zaitun. Buah tin terbaik dalam dunia kat mana tuan-tuan? Ya, tin terbaik dunia, bukan? Ya. Buah tin terbaik dunia adalah daripada Damaskus. Yang terbaik, ya, adalah daripada Syria. Tapi kalau buah zaitun terbaik, baru Palestin, tuan-tuan. Ya, tak apa, tak ada masalah. Tuan-tuan minum minyak zaitun daripada Itali, daripada Spain, boleh je. Cuma kita nak bagi tahu yang paling berkat ialah di Palestin lah. Ya, di tanah apa kita panggil, ya, tanah Palestin. Sebab ada cerita Isra Mi'raj kan. Ya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan Nabi, hamba-Nya, daripada Masjid Haram Mekah ke Masjid Aqsa, ya, pada waktu malam, ya, yang kami berkati. Mana Masjid Aqsa yang kami berkati kawasan dia. Sebab perkataan itulah, ya, menjadikan apa kita panggil, ya, buah zaitun, minyak zaitun Palestin jauh lebih baik daripada yang Italian punya ataupun Spanish punya. Ya, tapi kalau nak makan tak ada hal, makan je lah. Cuma kita kata yang terbaik. Ya. Cuma orang Itali dan orang Spain, ya, dia penggunaan minyak zaitun dia lebih banyak guna minyak. Ya, orang Arab dia campur. Minyak pun dia minum, buah pun dia makan, ya. Jadi dia balance, tuan-tuan, ya. Sebab dia ada gabungan dua-dua tu, ya. Okey, itu kalau kita boleh keluar sikit tapi masih berkaitan. Okey, ya. Kemudian Allah kata apa? Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Bani itu maknanya anak-anak, ya, anak-anak keturunan, the children of, ya. Ya bani Adam, ya, oh children of Adam. Qad anzalna alaikum, qad sesungguhnya, anzalna kami telah turunkan, alaikum ke atas kamu, libasan pakaian, ya, yuwari sawatikum, yang menutup aurat kamu. Pasal apa Allah tak guna aurat, Allah guna sawatikum, ya, sebab ketika Nabi Adam dan isterinya makan buah tadi, ya, yang terlondih ialah bahagian depan dan bahagian belakang, bahagian kemaluan, ya. Jadi kalau aurat keseluruhan. Tapi kalau sau'ah, ya, sau'ah biasanya merujuk kepada bahagian kemaluan di depan dan di belakang. Kita panggil kubul dan dubur. Ya, jadi dua saluran kan. Macam kita kata antara perkara yang membatalkan puasa ialah apabila keluar sesuatu, ya, daripada yang membatalkan wuduk, contoh dia keluar sesuatu daripada dua saluran, depan dan belakang. Kubul depan, dubur belakang. Ya, apa puasa tak batal. Ya, nanti silap pula tuan-tuan, ya, saya dah buang air kecil 3 kali, dia kata batal tak puasa dah, ya. Ni mana batal wuduk, sorry, ya. Kemudian apa lagi, ya, warishan, dan perhiasan Allah turunkan. Walibasut taqwa, tetapi, ya, pakaian takwa itu zalika khairun, itulah yang lebih baik, ya. Jadi maknanya kalau kita pilih menantu, ini kita apply ayat ni, ya. Kita pilih menantu, kita kena tanyalah dia kerja apa kan, sebab takut nanti dia menganggur, tuan-tuan. Macam mana nak bagi makan anak kita? So, salah tak kita tanya dia kerja kat mana? Tak salah. Ya. Salah tak kita tanya dia gaji sebulan berapa dengan allowance apa semua? Boleh tak, tuan-tuan? Boleh kan? Kita minta dia punya payslip 3 bulan terakhir. Boleh. Tak salah, tuan-tuan, sebab nak proof kan? Ya. Pasal ke mahkamah pun kan ada supporting document.
Ya, kita kata oh boleh tahan ni, besar gaji, ya. Okeylah tu sebab anak kita nak kahwin dengan dia, ya. Tetapi libasul taqwa kena tanya dia. Ya, apa ni, apa kita panggil, dia punya maklumat agama dia. Test lah tuan-tuan, try lah. Ya, surah-surah yang tuan-tuan dah hafal tu tuan-tuan test. Jangan tuan-tuan test surah yang tuan-tuan tak hafal. Ya, tuan-tuan test surah yang tuan-tuan hafal. Contoh lam yakunil ladzina kafaru, minta dia baca. Ya, kita tengok tajwid dia. Ya, makhraj dia, ya. Kalau dia punya makhraj dan tajwid belum begitu baik, kita kata macam nilah. Pakcik bagi tangguh dalam 6 bulan, boleh ambil lah mana-mana apa kita panggil intensive course, belajar, ya, dan bila lulus selesai, insya-Allah, ya, pakcik akan terima pinangan, ya. Insya-Allah dia akan belajar betul-betul, tuan-tuan. Ya, sebab dia dah suka dengan anak kita. Ya. Kalau tuan-tuan kata boleh, pakcik boleh benarkan, nanti lepas menikah kamu kena ambil, memang tak ambil khusus, tuan-tuan. Confirm, ya, sebelum. Kerana para sahabat, ya, sahabiah mengenakan syarat sebelum nikah. Ya, sebab Ustaz cakap tu berdasar kepada para sahabat Nabi. Ya. Ummu Salamah ketika di Pinang, ya, Ummu Sulaim mak Anas bin Malik ketika dipinang oleh oleh Abu Talha. Abu Talha ni orang kaya. Antara orang paling kaya di Madinah ialah Abu Talha. Bukan Abdurrahman bin Auf, bukan. Ya. Abdullah Abu Talha. Kerana Abu Talha dia ada, ya, kawasan kebun kurma yang paling luas. Sebab orang Madinah dia bukan penternak saja. Dia adalah pengusaha ladang. Ya, dan ladang dia punya tamar, ya, memang A+ punya. Ya. Jadi oleh kerana itu dia orang kaya. Dia ingat bila dia pinang Ummu Sulaim akan terima. Ya. Ummu Sulaim seorang perempuan yang beriman. Dia kata boleh dengan syarat, ya, kamu masuk Islam dulu. Masa tu dia belum masuk Islam lagi. Masuk Islam, kamu belajar daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai maklumat yang kamu ada tu memadai, aku terima pinangan. Ya, jadi maknanya boleh. Itu termasuk sunnah yang diamalkan oleh para sahabat dan sahabiah Nabi. Ya, jadi mereka kenakan syarat, boleh, tuan-tuan. Ya, tetapi kalau nak kenakan syarat selepas nikah, itu yang tak boleh tu, tuan-tuan. Bukan tak boleh. Mana nak dengarnya dah menikah. Jadi boleh kenakan syarat sebelum menikah. Ya, itu ada dalam Islam. Okey, seterusnya apa lagi, ya. Jadi ada perhiasan, ada pakaian, tapi yang terbaik adalah pakaian takwa, ya. Zalika min ayatillah. Yang demikian itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, ya. La'allahum yazakkarun. Mudah-mudahan dengan semua benda tu yazakkarun, manusia akan mengambil pengajaran, ya, akan mengambil peringatan, ya. Jadi sebab tu apabila kita Allah bagi pakaian, bagi perhiasan, ya, bagi kehidupan yang apa kita panggil, yang menarik, ya, yang menarik, yang indah, yang mewah dan sebagainya, benda-benda tu sebenarnya ujian untuk kita, ya, supaya kita mensyukuri nikmat Allah. Ya, tuan-tuan, kalau selama ni kita sembahyang duha 2 rakaat, bila Allah bagi nikmat, ya, nikmat lagi, patutnya kita tambah jadi 4. Orang yang biasa buat 4 tambah jadi 6. Kalau jarang bangun malam untuk tahajud, kena bangun. Ya, kalau sedekah kita selama ni, kalau lalu tabung kita sedekah RM10, kena tambah jadi 15 ke 20. Patutnya macam tu. Kerana apabila Allah naikkan kita punya standard of living, kita kena naikkan juga kita punya standard of giving, tuan-tuan. Ya, pasal standard of living naik, tapi standard of giving masih RM5 juga tak mau, tuan-tuan. Ya, no more RM5, tuan-tuan. Ya, paling kurang pun 10, 15, 20 ataupun lebih. Maksudnya macam tu. Ya, jangan kita tengok itu dapat, ni dapat, macam-macam dapat, ya. Tetapi yang kita keluarkan untuk infak tu masih sama juga level dia, tak nak, tuan-tuan. Ya, kita kena improve. Standard of giving kita pun kena improve juga. Boleh, ya? Okey, seterusnya apa lagi? Ya bani Adam, wahai anak Adam. Ini masih cerita Adam lagi, tuan-tuan. Belum masuk cerita Nabi Nuh, ya. La yaftinannakum. Janganlah, ya, janganlah sampai asyaitan, syaitan itu yaftinannakum. Salah satu makna yaftinannakum, menipu kamu. Jangan sampai syaitan tipu kamu. Kama, seperti mana akhraja abawaikum minal jannah. Seperti mana syaitan telah tipu mak ayah kamu dan mengeluarkan mereka daripada syurga. Maknanya Adam dan isterinya asal daripada syurga. Yanzi'u anhuma libasahuma. Ya, syaitan telah menyebabkan
pakaian kedua ibu bapa kamu tertanggal, ya, terutamanya bahagian kubul dan dubur tadi, ya, londeh, sehingga, ya, apa mereka buat? Mereka terpaksa ambil daun-daun pokok di syurga untuk tutup, liyuriyahuma sawatihima, sehingga, ya, apa yang berlaku? Terlihat, ternampak, ya, mereka punya aurat, sawah, ya, sawatihima, aurat kedua-dua mereka. Cuma sawah ini, kata Imam As-Suyuti dalam kitab tafsirnya, lebih merujuk kepada bahagian depan dan belakang, kemaluan maksudnya, ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Yang ini yang kita bimbang ni tuan-tuan. Pasal, ya, Allah kata innahu, sesungguhnya syaitan, yarakum, dia boleh tengok kamu, huwa, dia, wa qabiluhu, dan pengikut-pengikutnya, min haitsu, daripada tempat la tarawnahum. Syaitan dan iblis boleh tengok kita, kita tak boleh tengok dia, tuan-tuan. Itu yang susah tu, tuan-tuan. Bila kita berlawan dengan musuh yang tak nampak, kan, macam COVID-19 ni, musuh tak nampak, ya, jadi susah, tuan-tuan, ya. Kita terpaksa ambil banyak langkah berjaga-jaga, ya. Ada banyak SOP yang kita kena patuhi kerana musuh tak nampak. Tapi kalau musuh tu nampak depan mata, senang, kita boleh elak. Dia datang sebelah sini, kita elak sebelah sini, ya. Tapi tak boleh sebab tak nampak. Syaitan dan iblis adalah musuh yang tidak nampak, ya. Allah buat mereka nampak kita, kita tak nampak dia, sebagai satu bentuk ujian juga, ya. Sebab itu kita selalu kena mendinding diri kita dengan pelbagai, ya, perisai. Antaranya doa-doa yang Nabi ajar. Lepas solat, ayatul kursi jangan tinggal, ya. Tasbih, tahmid, takbir jangan lupa. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Kemudian lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua Nabi yang Nabi ajar zikir-zikir tu, terutamanya lepas subuh dan lepas maghrib, jangan tinggal. Sebab tu pendinding, tuan-tuan. Nak tidur malam, kan, ya, jangan lupa ayat kursi paling kurang, ya. Baca doa tidur, ya. Ambil wuduk. Kalau belum witir satu rakaat paling kurang. Tidur dalam keadaan berwuduk. Kerana kebanyakan orang buat sihir pada waktu bila, tuan-tuan? Sihir waktu malam, ya. Jadi kalau kita tidur, kita pula tak berwuduk, tak ada bacaan apa-apa, masa tu dia attack kita, kita tak ada defend, tuan-tuan, ya. So kita punya defensive mechanism kita datang daripada spiritual tadi, ya. Zikir-zikir, doa dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau dihantar serangan pada waktu tu, kita ada, ya, kita ada shield, ya. Kita ada defensive mechanism kita, ya, defense mechanism. Itulah cerita dia, tuan-tuan. Jadi zikir-zikir tu kena selalu baca. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kena baca 3 kali, ya. Itu paling kurang, ya. Kita kata lepas maghrib paling kurang. Maghrib je kena baca, ya. Dan maghrib, ya, semua orang kena masuk rumah, tutup pintu dan tingkap. Sebab waktu maghrib jin dan syaitan berkeliaran, ya. Tapi masa itulah ramai orang kat pasar malam, tuan-tuan. Pasar Ramadan lagi, ya. Sebab maghrib kena duduk dalam rumah. Lepas nanti, ya, kita kata dah selesai sembahyang maghrib apa semua, nak keluar. Tapi waktu maghrib jangan, ya. Sebab tu ada banyak zikir yang Nabi ajar, ya. Antaranya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 3 kali. Itu memang sabit dalam hadis, tuan-tuan, kena baca, ya. Jadi maknanya tak boleh lalai dan alpa, ya. Kerana manusia ni, ya, diserang ketika dia lemah, ya. Sebab tu orang perempuan, ya, kalau kita tengok histeria, masa bila dia histeria, terutamanya ketika dia sedang dalam haid, ya. Kita tengok sekolah-sekolah agama, kan, sekolah-sekolah agama, biasanya asrama lelaki, asrama putera ke puteri yang menjerit-jerit ni? Asrama puteri, ya. Biasanya, ya. Biasanya histeria mesti perempuan. Dan bila kita cek, kita dapati dia dalam keadaan tak bersih. Maksudnya dia tak solat, dia tak mengaji, dia tak ada zikir. Masa tu jin dan syaitan serang. So kita kena ada. Sebab itu, ya, dalam mazhab kita Syafi'i, orang perempuan yang bila tidur malam dia dah biasa baca 3 kul, baca Fatihah, baca ayat kursi, dalam keadaan uzur, boleh tak dibaca? Boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah, ya. Macam mana? Sebenarnya kalau kita dah biasa, tak niat zikir pun, dia memang jadi zikir juga. Pasal benda tu dah, ya, sudah menjadi kebiasaan kita, ya. Sebab itu dalam Islam kita buat persediaan sebelum kena,
Ya, kita baca bismillahirrahmanirrahim, baca. Ayatul Kursi sentiasa baca. Ya, jangan bila dah kena sakit baru kita, sebab prevention is always better than cure, tuan-tuan. Prevention is always better than cure. Jadi kita prevent, ya, jangan kita ubat saja. Sebab bila jin syaitan nak masuk dalam tubuh kita, baru kita nak ubat, dia dah pernah masuk. Walaupun boleh keluarkan dia, ya, tapi dia sudah tahu jalan masuk. Dia dah tahu dah, ya. Jadi lagi defensif kita, ya, defense mechanism kita lagi kena kuat. Ya, susah, tuan-tuan. Jadi untuk mengelakkan benda tu daripada berlaku, kita defend diri kita elok-elok awal-awal lagi. Ya, semua zikir-zikir yang Nabi ajar tu kena baca, tuan-tuan. Kena baca. Ya, memang kena baca. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali kena baca, paling kurang lepas subuh sekali, 10 kali, lepas maghrib 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim tadi kena baca. Ya, subuh pun kena baca 3 kali juga. Mudah-mudahan bila kita baca pada waktu subuh, dia selamatkan kita sepanjang siang. Baca lepas maghrib, dia selamatkan kita sepanjang malam dengan izin Allah. Ya, masalah kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu benda tu tapi kita tak buat, tak amal. Itulah masalah dia. Ya, bila dah kena nanti ustaz datang, dia tu tak ada baca. Saya tahu ustaz tapi saya tak baca. Itulah masalah dia. Ya, jadi kita kena amal benda-benda macam tu. Basic-basic je, tuan-tuan, bukan susah sangat. Ya. Jadi apabila kita panggil, ya, apabila Allah kata syaitan kerjanya ialah menipu manusia, ya, dan dia telah menyebabkan kedua ibu bapa kita, ya, dikeluarkan, ya, daripada syurga. Bukanlah sebab dia keluarkan tu, tak, ya, tapi maknanya tipu daya dia itulah, ya, yang akhirnya, ya, Nabi Adam dan isterinya, ya, berada di luar daripada tempat asal, mana syurga. Kemudian, ya, terlondih pula pakaian mereka, ya. Dan yang paling bimbang, syaitan dia boleh tengok kita tak boleh tengok dia. Inna ja'alna syayatin, sesungguhnya kami, kata Allah, kami telah jadikan syaitan-syaitan. Syayatin tu plural. Kalau syaitan singular, syayatin plural, ya, dia banyak. Aulia, kami jadikan syaitan itu sebagai aulia, pemimpin, pelindung. Semalam kita guna perkataan apa, aulia? Semalam ada siapa jawab semalam? Ya. In English kita panggil apa semalam? Guardian, ya. Tu kan kita sebut semalam. Kan kita buat beza antara guardian dengan Watson. Tuan-tuan dah lupa dah semalam. Baru semalam cerita. Ya, sebab tu ramai orang pergi guardian, tuan-tuan, ya. Sebab dia yakin guardian tu boleh jaga dia, ya. Untuk ingat, tuan-tuan, ya, jangan lupa, ya. Okey, ya. Kemudian apa lagi cerita dia, tuan-tuan? Ya, cerita dia ialah, ya, syaitan akan jadi pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Syaitanlah pemimpin mereka, tuan-tuan. Ya. Seterusnya, wa iza fa'alu fahishatan, apabila mereka buat fahishah. Fahishah ni benda keji. Terjemahan, tuan-tuan, mesti dia sebut keji, kan? Biasanya fahishah ni adalah kesalahan, ya, yang berkait dengan seks. Ya, benda-benda yang berkait dengan seks. Ya, maknanya hubungan apa kita panggil, ya, yang bukan mahram contoh, ya, ataupun seksual kita panggil, ya, tabiat yang di luar tabi'i, ya, hubungan seksual luar tabi'i, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, itu semua masuk fahishah. Ya, seperti mana yang berlaku kepada umat Nabi Lut, ya, lelaki suka dengan lelaki, itu dipanggil al-fahsya, ya, ataupun fahishah. Qalu, kata mereka, wajadna 'alaiha aba'ana. Jadi biasanya manusia bila dia buat salah, ya, bila orang tanya dia, mengapa kamu buat ni? Dia kata, mak bapak kami dulu buat. Ya, maknanya the previous generation buat, sebab kami follow je lah. Tak boleh, tuan-tuan. Ya, sebab walaupun benda tu dah jadi adat kebiasaan, kita kena tanya, kita kena tengok, ada tak petunjuk daripada agama? Ya, kalau dalam agama kata tak ada lah. Ya, ada banyak benda-benda macam tu, tuan-tuan. Ya, yang tak sabit daripada hadis, daripada ayat Quran. Jadi benda-benda tu kita kena rujuk pada pihak yang bertanggungjawab lah. Ya, sebab benda tu tak ada. Jadi jangan kita ulang balik lah. Ya, dulu-dulu banyak kan kita kata ada istiadat yang tak patuh syarak. Ya, orang mengandung macam-macam benda. Ya, lenggang perut, ya. Kemudian macam-macam lah, ya. Sedangkan dalam Islam tak ada pun, ya.
Tapi doa-doa yang sabit macam doa Maryam, doa Mak Maryam, kita tak baca pula. Ya, sedangkan itulah doa-doa yang mustajab. Ya, antara yang paling mustajab ialah ya doa Mak Maryam. Bukan Maryam, Mak Maryam. Mak Maryam doa untuk Maryam. Sebab tu Maryam jadi bagus. Sebab tu Nabi Isa jadi bagus. Kerana nenek Nabi Isa, nama dia Hannah. Ya, nanti tuan-tuan catat saja, ya, surah Ali Imran surah 3 ayat 36. Ya, surah yang ke berapa tadi? Surah Ali Imran surah 3 ayat 36, itu adalah doa mak kepada Maryam, nama dia Hannah. Ya, untuk Maryam dan untuk cucu dia Nabi Isa alaihissalam. Ya, kita tak sempat nak bincang di sini sebab, tapi tuan-tuan boleh amal doa tu. Jadi kalau ziarah orang baru bersalin, ya, kita nak doa untuk anak cucu kita, ya, itulah doa-doa yang bagus, ya, yang datang daripada Al-Quran, yang jarang kita amalkan ataupun mungkin tak pernah kita amalkan, ya. Okey. Jadi sebab itu tadarus juga, ya, tapi mengetahui makna-maknanya, itu yang dituntut. Tadarus jalan terus. Tapi mengapa tadarus saja, ya, tidak diketahui makna, ya, ataupun tafsiran dia, ya. Okey, seterusnya apa lagi, ya? Jadi kata mereka, nenek moyang kami buat, wallahu amarona biha, ya, dan dia kata Allah yang perintah, ya. Sedangkan qul, katakanlah, innallaha la ya'muru bil fahsya, mana pernah Allah suruh buat fahsya, buat benda keji, Allah tak suruh, ya. Pasal apa mereka kata Allah yang perintah, ya? Ataquluna 'alallah ma la ta'lamun, adakah, ya, kamu berkata apa yang Allah tak suruh, dan apa yang la ta'lamun, yang kamu tak tahu. Kamu main cakap je, ya. Macam selalulah orang dah sebut, dia kata pasal apa buat ni, dalam Quran ada? Tak ada pun dalam Quran, ya. Dia quote je, ya, ada dalam Quran tu surah apa ke tak ingatlah, tapi adalah, dia kata sebenarnya tak ada pun, ya. Dia main cakap aje. Jadi Allah bagi peringatan, ya, kita kena check lah, tanya, ya. Zaman kita ni zaman teknologi maklumat, senang dapat, tuan-tuan. Google aja pun dah dapat dah, ya. Contoh macam tuan-tuan baru dapat cucu, ya, nak buat akikah kan, apa ni, cucu tu apa ni lahir katalah malam, ya, pukul 12.30 malam, ya, ataupun pukul 1 pagi. Jadi nak tanya ustaz, mungkin ustaz tu dah tidur dah, ya. Tuan-tuan Google je kan, ya, Google je, Google tulis aja akikah mengikut cara Nabi, keluarlah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok, oh macam ni, anak lelaki berapa ekor kena sembelih, anak perempuan berapa ekor kambing, boleh buat pada hari ke berapa, nak bagi nama, semua lengkap, tuan-tuan, senang, ya. Tak payah kita nak kejutkan ustaz tu daripada tidur dia, tuan-tuan, ya. Kadang-kadang pukul 3 pagi telefon ustaz saya ada masalah ni ustaz, ya. Dia menyoal ustaz pukul 3 pagi tu pun masalah besar, tuan-tuan, ya. Jadi dia kata ustaz tengah tahajud ke, ya. Pukul 3 tak tahajud lagi, tahajud kan 1/3 akhir, ya. Jadi, ya, Google saja, tuan-tuan. Tapi Google cara yang betul lah, ya. Kita kata apa, doa Ramadan cara Nabi, keluarlah doa Ramadan yang betul, ya. Doa untuk mendapatkan malam qadar, ya, cara Nabi, ataupun mengikut sunnah, dapat keluar nanti, tuan-tuan. Akan keluarlah nanti website apa ni, Mufti Wilayah kan, Jabatan Agama Islam Selangor dan sebagainya. Jadi kita boleh rujuk lah, ya. Ini website yang reliable, yang ada authority, ya. Especially yang wilayah punya memang, ya. Sebab Dr. Zul, ya, dia semasa jadi Mufti Wilayah banyak benda dia dah jawab dah, tuan-tuan, ya. Dan benda tu semua ada disimpan dalam website Mufti Wilayah, ya. Jadi mufti yang datang kemudian ni tambah-tambah lagi, ya. Jadi lagi baguslah, lagi lengkap lah, tuan-tuan, ya. Okey, ayat yang seterusnya. Setakat ni ada soalan? Tuan-tuan, ada soalan boleh tak angkat tangan saja, ya. Ada apa-apa? Tak ada, ya. Okey. Qul amara rabbi bil khisti, katakanlah wahai Muhammad. Ini yang katakan ni Allah berkata dengan Nabi Muhammad ni, ya. Sebab Quran adalah dialog antara Allah dan Rasulnya, ya. Dalam konteks ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah kata qul, macam kita kata qul huwallah, katakanlah dialah Allah, katakanlah wahai Muhammad, amara rabbi bil qisti, ya, Tuhanku telah memerintahkan untuk al-qisti, apa, berlaku adil. Kita kena buat adil, ya. Pada anak-anak pun kita tak boleh pilih kasih, tuan-tuan, ya. Pada cucu pun sama, ya. Kadang-kadang cucu kita, ya, datang, ya, weekend datang, ya. Jadi kita kena layan cucu tu sama rata,
Jangan beza-bezakan. Mentang-mentang ya, cucu tu daripada anak sulung kita. Anak sulung kita doktor pakar AJN. Ya, isteri dia pula profesor matematik dekat UiTM kan. Oh, kita layan cucu tu bukan main hebat lagi. Tapi anak kita yang SPM holder je. Ya, SPM ya sahaja ya. Itu pun grade 3. Ya, kerja biasa-biasa je. Isteri dia pun suri rumah saja. Apa ni cucu yang tu kita layan nak tak nak aje. Tak boleh tuan-tuan. Ya, sebab apa tuan-tuan ya? Sebab Islam suruh kita apa dia? Amara rabbi bil qisti. Allah suruh kita buat adil. Ya, kepada pembantu rumah macam tu juga. Ya, mana waktu buka puasa, salah tak kita ajak pembantu rumah untuk buka puasa sekali dengan kita? Oh, tak salah tuan-tuan. Ya, malah kita dapat pahala menyediakan makanan untuk dia. Memang dia masak, tapi kan kita punya duit, kita keluarkan belanja. Ya, memang dia pergi pasar betul, tapi kan kita punya duit. Dapat tak kita pahala menyediakan makanan untuk orang berbuka? Dapat. Dia pun dapat sebab dia tolong masak. Kita dapat sebab kita keluarkan belanja. Ya, dan memberi makan orang yang berbuka puasa ni ya, dapat pahala macam orang tu juga, tanpa orang tu dikurangi pahala. Oh, memang hebatlah tuan-tuan. Ya, sebab tu antara amalan paling mudah ya untuk dapat pahala Ramadan ialah menyediakan makanan. Ya, makanan tak mesti biryani kambing tuan-tuan. Ya, kurma pun dah okey dah. Kalau kita bagi dia buka puasa, agak-agaknya mana dia makan dulu? Apa ni, kurma kambing ke kurma tu? Mesti kurma tu dulu dia makan tuan-tuan. Ya, 3 biji dia makan, lepas tu baru dia makan kurma kambing tadi. Ya, jadi maknanya kena apa kita panggil? Buka puasa dengan buah-buah tu pun dah okey dah. Ya, kita sediakan. Ya, ini pula sekarang ni ada apa kita panggil ya, dapat Turki, air Turki punya kan. Hamidiah ke apa tu orang jual kan. Ya, ada orang tanya untuk infak masjid apa semua. Kalau tuan-tuan berminat pun ya, ustaz pun boleh bagi dia punya nombor dia. Terus apa ni pada dia punya apa kita panggil, pada dia punya ejen dia. Ya, untuk apa kita panggil, untuk infak, letak kat rumah anak yatim ke, kat masjid dan sebagainya. Dan air tu orang akan minum. Dan kita dapat pahala menyediakan minuman ya, ketika berbuka puasa. Besar pahala tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan berminat nanti ingatkan ustaz boleh bagi nombor orang tu. Tuan-tuan boleh contact direct dengan dia. Ya, supaya dia boleh delivery apa ni free tuan-tuan, masuk sekali. Ya, apa susah-susah kita tunggu je. Kita nak hantar ke masjid sekian-sekian, dia boleh hantar terus. Ya, tuan-tuan keluarkan duit aja dan harga yang sangat berpatutan. Ya, sebab dia spring water juga. Ya, daripada Turki. Biasa orang tengok ya, ustaz tengok sekarang banyak orang pakai yang Turki. Kita bantu Turki lah daripada bantu negara lain tuan-tuan ya, sebab Turki pun banyak menyumbang untuk Islam. Untuk Palestin aja pun banyak sumbangan dia tuan-tuan. Ya, banyak sumbangan untuk Palestin. Jadi untuk orang Islam di merata dunia ya, Turki banyak bantu. Ya, termasuklah kita kata isu yang berkaitan dengan Islamofobia kan. Ya, cuba tuan-tuan tengok bagaimana Erdogan buat kepada Perdana Menteri Perancis. Ya, yang dia nak bersalam tak mau salam dia tuan-tuan. Ya, dia keluar daripada majlis tu. Ya, sampai Perdana Menteri tu sedar tak, dia tahu tak ya, Erdogan buat begitu sebagai bantahan kerana Islamofobia yang dia buat di di Perancis. Ya, sudah tentu dia tahu tuan-tuan. Dan tak ada menteri lain, presiden lain yang mungkin berani buat begitu. Erdogan berani. Ya, jadi kita sokong negara dia tuan-tuan. Ya, tu ya, kita apa kita panggil, walaupun sedikit ya, bukanlah banyak sangat kan, dia ada banyak bisnes lain lagi orang Turki ni, tapi kita boleh bantu daripada bentuk yang macam tu, contoh dia. Okey ya. Kemudian apa lagi ya, Allah perintah untuk buat keadilan. Wa aqimu, dan dirikanlah ya, dirikanlah ni solatlah ya. Cuma di sini wujuhakum disebut wajah. Sebab tu dalam kiblat pun, cerita kiblat, Allah kata hadapkanlah wajahmu ke Masjid Haram. Hadapkan wajahmu tu makna wajah saja ke the whole body? The whole body. Tapi sebab apa Allah kata wajah? Kerana wajah ya adalah fokus. Ya, sebab itu ya, kalau kita gembira, kita tengok wajah dia. Kita tengok muka Haji Yaakob, kita tengok sedih dia, kita kata ya, kita boleh agak. Mungkin dia tak sedih, tapi kita tengok wajah dia. Tapi kalau kita tak nampak wajah dia, macam mana kita nak buat tekaan? Ya, orang yang dibawa ke mahkamah, ya, biasanya ditutup bagaimana tuan-tuan? Ditutup muka. Ya, tutup muka tuan-tuan, ya. Sebab apa? Sebab dia tak nak ya, identiti dia terdedah. Kerana apa muka? Patutnya tutuplah punggung ke, tutuplah badan ke kan? Sebab apa? Ya, sebab
pada wajah itu tergambar segala-galanya. Ya, apa kita panggil, ada apa kita panggil, ya, ada syurga di wajahmu, macam tu kan. Ya, jadi maknanya kita tengok wajah. Sebab tu orang datang Minang kan, orang datang Minang, anak perempuan kita, dia nak tengok dua benda. Ya, yang pertama tengok wajah. Sebab daripada wajah tu kita tahu dia putih ke, gelap ke, ya, cantik ke. Kemudian bahagian kedua yang kita tengok apa tuan-tuan? Tuan-tuan yang biasa pergi Minang, apa je? Tengok dia punya tangan dia, jari-jari dia lah maksud dia. Ya, sebab apa Haji Yaakob? Pasal apa tengok jari? Macam mana? Rajin bekerja ke tidak? Ya. Okey, orang perempuan, ya. Pasal apa tengok jari? Sebab apa? Ialah nak tengok apa? Bila kita tengok jari tu represent apa? Melambangkan apa? Apa macam mana? Apa je? Tengok jari tu untuk apa? Yang paling basic, memanglah betul lah kata Haji Yaakob tadi, nak tengok apa ni, buat kerja ke tak? Ya, dia buat kerja tak? Ya, satulah, ya. Yang kedua, nak tengok dia tu kurus ke berisi dengan tengok jari. Haji Yaakob tak tahu tu, ya. Ada banyak kena menuntut lagi ni, ya. Jadi tengok jari tu nak tahu dia orangnya macam mana keadaan dia. Wajah dah tengok, tapi wajah kadang menipu tuan-tuan. Macam orang Korea kan, kita katakan tengok wajah belum tahu tuan-tuan, pasal dia buat plastik surgery, ya. Jadi tengok jari-jari dia pula, ya. Tengok macam mana, kurus ke, orangnya berisi ke, ya. Macam masing-masing lah. Sebab tu nak pergi Minang, ya, biasanya nak pergi Minang ni budak-budak muda pergi ke orang tua-tua tuan-tuan, orang pencen. Bagi budak muda tak tahu tuan-tuan, dia tak tahu cerita, ya. Bagi orang lama macam tuan-tuan lah, ya, POP kan, Persatuan Orang Pencen kan, tuan-tuan lah yang pergi. Tengok aja sekilas ikan di air sudah aku tahu tuan-tuan. Macam tu lah, ya. Kita tanya soalan-soalan yang betul, ya. Kalau bagi budak-budak muda tak tahu dia tuan-tuan, ya. Jadi oleh kerana tu, ya, Islam mengajar kita untuk tadi wajah, apa-apa cerita pun wajah. Hadapkan wajahmu, akimu, ya. Dirikan, ya, ataupun kita kata kita panggil, ya, hadapkan wujuhakum, wajahmu, inda kulli masjidin. Ya, mana setiap kali solat kita kena hadapkan wajah kita kepada Allah lah, sudah tentu. Wada'uhu, dan berdoalah kepadanya, menyerulah kepadanya, beribadahlah kepadanya. Mukhlisina lahuddin, dalam keadaan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mukhlisin, ikhlas. Ya, jadi ibadah mesti ikhlas. Kalau ibadah kerana tujuan lain, rugi, pahala tak dapat. Ya, macam tuan-tuan datang majlis ilmu, ya, duduk dalam majlis ilmu, tujuannya semata-mata untuk dapat ilmu, untuk cari redha Allah. Kalau tujuannya lain, ya, tak dapatlah yang tadi tu tuan-tuan. Ya, sebab digambarkan dalam hadis yang sahih, cerita hadis 40, seorang lelaki nak hijrah ke Madinah, tetapi dia hijrah tu kerana dia nak ikut seorang perempuan yang dia suka, dia nak kahwin dengan perempuan tu. Ya, jadi lelaki tadi Qais nama dia. Ya, jadi Qais tadi dia suka dengan seorang perempuan. Jadi bila Nabi arah perintah untuk hijrah, orang perempuan tadi nak hijrah. Jadi Qais sebenarnya tak nak hijrah, dia hijrah hanya kerana perempuan tadi. Ya, dan akhirnya dia dapat kahwin dengan perempuan tu. Tapi kata Nabi, kalau tujuan dia hijrah semata-mata untuk kahwin, dia hanya dapat pahala kahwin aja, dia tak dapat pahala hijrah. Ya, jadi betulkan niat, ikhlaskan niat tuan-tuan. Walaupun yang kita buat tu kecil, ya. Jangan fikir apa orang cakap tuan-tuan. Ya, kita kena fikir juga, tetapi jangan terlalu memikirkan nanti orang kata apa. Susahlah tuan-tuan. Ya, kalau macam tu payahlah kita, ya. Kalau kita pakai kopiah kan orang kata macam ni pula. Kalau kita pakai songkok ada orang kata macam lain pula. Kalau macam tu susahlah tuan-tuan. Kita asyik nak mikir hal orang aja, ya. Kita fikir apa yang syarak kata okey, sudah. Ya, tu cerita dia. Kemudian apa lagi, ya? Kama bada'akum ta'udun, ya, maknanya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kama bada'akum, seperti mana Allah mula-mula cipta kamu, sebab kita datang daripada Allah, nanti kemudian Allah akan hantar kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan kembali ke mahsyar besok. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Jadi ketika manusia kembali kepada Allah, ya, ayat yang ke-30, ya, ada dua golongan. Yang pertama fariqan, satu kumpulan, hada, dapat hidayah,
fariqan wa fariqan, satu kumpulan lagi haqqa alaihimud dalalah. Ya, mereka ni, ya, mereka dapat apa? Mereka berhak untuk dapat kesesatan. Jadi bukan Allah sesatkan mereka, tapi mereka memilih kesesatan. Macam kita lah pagi ni tuan-tuan, ya. Tuan-tuan ada peluang untuk tidur saja di rumah boleh. Tuan-tuan ada peluang untuk main dengan cucu. Tuan-tuan ada peluang untuk ziarah orang. Tuan-tuan ada peluang untuk datang majlis ilmu. Semua tu, ya, pilihan tu ada di hadapan kita. Tapi yang mana kita pilih? Ya. Kalau tuan-tuan pilih untuk buat benda lain, ya, adakah Allah, dia kata saya ni tuan ustaz, memang kalau mengaji ni bukan tak nak pergi ustaz. Ya, tapi macam itulah, ya. Jadi kita biasa bagi alasan. Saya ni ustaz, memang muka saya ni memang muka bukan muka mengaji, dia kata. Ya, muka saya ni muka bukan muka mengaji. Ya, jadi oleh kerana itu kalau ustaz pergi masjid, walaupun rumah saya dekat dengan masjid, ustaz tak akan jumpa muka saya kat sana, dia kata. Ya, siapa yang salah? Adakah Allah yang tak? Ya, itu pilihan kita. Ya, sebab hidup ini adalah pilihan. Ya, kita memanglah Allah yang menghidupkan kita, tapi bagaimana kita nak melayari kehidupan, itu adalah pilihan kita. Kita yang kena buat pilihan yang betul. Kalau kita buat pilihan yang betul, maka untunglah kita. Kalau kita buat pilihan yang salah, rugilah kita, tuan-tuan. Ya, tu cerita dia. Jadi oleh kerana itu, ya, Allah bagi tahu ada dua golongan, satu sesat, satu lagi dapat hidayah. Innahum muttakhazus syayatin awliya min dunillah. Ya, sesungguhnya mereka yang sesat itu, mereka telah mengambil syaitan-syaitan sebagai pemimpin, ya, min dunillah, selain daripada Allah. Ya, rugilah mereka. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Yang sedihnya tuan-tuan, orang yang sesat tadi, dia ingatkan, ya, dia dapat hidayah. Itu yang bimbang tu, tuan-tuan. Ya, macam kita kata manusia ni, ya, bila kita tanya dia kata, alah saya dah tahu dah. Hari ni ada bincang apa dekat masjid, cerita pasal solat. Solat ni berapa tahun dia dah belajar. Ya, kita dah tahu semua dah soalan-soalan ni. Dia kata ni ustaz ni bawa benda-benda yang mungkin kita tak pernah dengar. Apa sangat dia kata, ya. TV ada, radio ada, YouTube ada, ya, boleh tengok. Tu alasan, tuan-tuan. Dan bila kita tegur dia kata, tak, ya, saya dah tahu dah benda ni. Ya, jadi itu susah tu. Ya, kadang orang perempuan rajin pergi kuliah. Ya, kadang suami bukanlah tak rajin, tak berapa rajin. Ya. Jadi bila isteri balik, isteri pun bagi tahu, bang, tadi ada ustaz ni bagi tahu begini. Dia kata, I dah tahu dah. I pun ada belajar juga. You ingat you seorang ke belajar? Ya, I kat pejabat dulu masa dengan kementerian dulu. Ya, I lah yang urus surau, dia kata. Ya, jadi isteri pun dah faham dah. Dia dah tahu dah, ya. Tapi macam tadilah, ya. Sampai satu waktu suami dia akan mungkin bertanya pula pada isteri dia. Dia kata, hari tu you ada cerita pasal ni. I tak berapa. Hari tu you kata you urus surau. Ya, dia kata, tak apalah. You nak cerita ke tak? Ni suami you tahu. Ya. Macam tu susah lah, tuan-tuan. Ya. Jadi dia bukan lawyer, tapi dia kerja pejabat lawyer je. Kerja pejabat lawyer je, bukan lawyer pun, ya. Kalau Haji Zainal lain lah, ya. Dia memang lawyer, ya. Okey. Seterusnya apa lagi, tuan-tuan, ya. Jadi maknanya nak bagi tahu ramai orang yang ini kita bimbang. Wayah sabuna, mereka menyangka, mereka beranggapan annahum, bahawasanya mereka muhtadun, mereka dapat hidayah. Mereka tak dapat hidayah. Yang tu yang bimbang tu. Kita takut, kita rasa kita betul, rupanya salah. Kita duk ingat selama ni, ya. Kita rasa boleh, dia kata lepas asar pun kalau kita ikhlas, kita nak buat 2 rakaat ke 4 rakaat lepas asar boleh. Ya, dia duk pegang macam tu. Dia kata yang penting ikhlas lillahi taala. Takkan Allah nak kata kita salah. Memang tak boleh, tuan-tuan. Lepas asar memang tak ada solat sunat. Ya, melainkan tuan-tuan datang masjid, ya, nak tunggu waktu maghrib. Tuan-tuan datang maghrib pukul 7.20. Tuan-tuan datang pukul 7. Maknanya waktu asar lah tu. Boleh tak tuan-tuan tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid boleh. Pasal dia solat bersebab. Ya, maknanya kita masuk masjid, kita tahiyatul masjid lah. Ataupun kita tawaf, kita pergi Mekah, kita tawaf waktu asar. Lepas pada tawaf 7 pusingan, boleh tak kita solat sunat tawaf? Boleh. Kerana solat sunat tawaf tu bersebab. Ya, yang tak ada ni yang saja-saja. Kita nak solat hajat contoh. Lepas asar tak boleh, tuan-tuan. Ya, tak boleh. Nak berdoa boleh, tapi tak payah solat. Ambil Quran, baca ayat-ayat yang ni, lepas pada baca ayat, angkat tangan doa pada Allah, sudah. Ya, solat sunat tak ada lepas asar. Lepas subuh pun sama juga. Ya, sebab itu tuan-tuan, ya,
Dalam bab yang berkaitan dengan agama, memang kena belajar, biar detail sikit, supaya kita tidak tersilap dalam melakukan sesuatu. Selama ni kita ingat kita betul, rupanya kita salah. Ya, sebab itu tuan-tuan, bukan salah belajar dengan YouTube, bukan salah belajar dengan Google, ya. Tetapi kalau kita nak double check, tak boleh. Kita tak boleh tanya pak cik Google tu, ya. Sebab apa? Memang tak boleh. Melainkan dia ada platform yang kita boleh tanya tu lainlah. Ya. Jadi maknanya benda-benda macam tu kadang-kadang kena tanya. Ya. Kita duk ingat, ya, benda tu makna dia begini, rupanya macam lain. Itu kena ambil perhatian tuan-tuan. Ya, silakan. Muhtadun. Ni secara umumnya yang sesat tadi. Jadi dua kan? Allah jadikan manusia dua. Satu kumpulan yang dapat hidayah, satu lagi kumpulan yang sesat. Orang sesat tak mesti dia kafir. Sebab ada juga orang Islam yang mengaku Islam tapi sesat. Ada tuan-tuan, ya. Dia kalau kita tanya dia, Tuhan tu berapa? Satu. Nabi tu siapa? Muhammad, dia tahu. Baca Quran tak? Baca Quran. Ya, dalam Islam ni tuan-tuan, antaranya dia panggil golongan apa dia panggil, ya, golongan apa tu, ya, yang bunuh Sayyidina Ali tu. Ya, dia panggil apa tu tuan-tuan? Khawarij, golongan Khawarij. Khawarij ni baca Quran banyak, puasa sunat banyak, ya, akidah dia pada Allah dan Rasul betul, ya, tetapi dia beranggapan orang lain semua salah, dia betul. Ya. Sebab tu bila dia baca Quran, Quran sekadar di bibir mulut, Quran tak masuk sampai hati mereka. Maknanya Quran tidak mengubah, ya, kefahaman mereka terhadap agama. Adakah mereka dianggap golongan sesat? Ya, tuan-tuan. Ya. Jadi ini yang bimbangnya, kerana ayat terakhir tadi, ya, wayahsabuna, mereka menyangka annahum muhtadun. Mereka menyangka mereka tu betul. Mereka tak betul, tuan-tuan. Sayyidina Ali dibunuhnya, cuba tuan-tuan bayang. Sayyidina Ali itu kan menantu Nabi. Dia adalah 10 yang dijamin syurga. Tiba-tiba orang kata dia salah. Kan tak pernah sabar, tuan-tuan. Nabi dah bagi tahu salah seorang daripada yang dijamin syurga tu Ali. Tiba-tiba kita kata Ali itu salah. Ya, salah dalam pengurusan boleh. Tapi salah dalam bab agama, tu tak, tuan-tuan. Ya, salah dalam bab pengurusan boleh. Contoh dalam peperangan, Nabi pun ditegur. Nabi buat keputusan untuk berkemah di satu tempat. Datang sahabat lain, dia kata, ya Rasulullah, ini perintah Allah ke Nabi punya ijtihad? Nabi kata, ni pandangan aku. Kata dia, jangan kemah sini, sebab depan ada lagi sumber air. Kita pergi depan, kita kontrol sumber air supaya musuh tak dapat air dalam peperangan. Ya, dan Nabi ikut, tuan-tuan. Ya, maknanya keputusan yang Nabi buat berdasar pada ijtihad, sebab dia bersifat pengurusan. Kalau management matters boleh, tapi dalam bab agama Nabi tak boleh salah. Kalau Nabi salah, Allah akan tegur. Allah turunkan ayat. Ya, kalau Nabi salah, ya. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab, ya, Nabi dapat wahyu. Tapi zaman sekarang Nabi dah tak ada. Ya, wahyu tu duduk dalam Quran dan hadis. So kita memang kena rujuklah. Tetapi rujukan kita tak boleh main sendiri-sendiri rujuk. Kena tengok tafsiran. Ya, Imam Suyuti kata apa, Imam Nawawi kata apa, Ibnu Hajar kata apa, baru kita dapat. Ya, sebab itu berhajat kepada kajian yang lebih dalam lah. Ya, jadi kami golongan ustaz-ustaz ni kita datang, ya, dengan sedikit sebanyak persediaan, kita kongsi dengan tuan-tuan, itu je. Ya, mungkin tak kami buat salah, pasti, sebab kita manusia. Mungkin ada buat kesilapan. Sebab tu kalau ustaz salah cakap ke salah apa, tuan-tuan kena tegur. Ustaz, saya nak confirm. Ya, betul tak yang ustaz cakap tadi begini? Oh, minta maaf, saya tersilap. Macam tu, tuan-tuan. Itulah cara belajar yang betul. Ya. Okey, ya. Jadi tambah lagi, ya, ayat 31, ya. Ya Bani Adam. Dah berapa kali Ya Bani Adam dah, tuan-tuan? Dah 3 kali dah ni. Ya, Ya Bani Adam, wahai anak Adam. Kata Allah apa? Khuzu zinatakum. Ya, ambillah apa ni, zinah ni maknanya perhiasan kamu. Ya. Inda kulli masjidin. Setiap kali kamu masuk masjid. Bukanlah maknanya orang lelaki kena pakai gelang emas, kena apa, bukan macam tu. Ya, maksud zinah ni maknanya pakaian yang terbaik. Ya, pakaian terbaik. Ketika kita masuk masjid, pakaian terbaik. Bukan maknanya yang paling cantik, tetapi yang bersih, ya, yang ada wangi-wangian apa ni, taruhlah minyak wangi sikit, kita kata, supaya bila kita angkat takbir, orang sebelah tak adalah tutup hidung, tuan-tuan. Ya, memang dah tutup dengan mask dah, ya. Jadi macam itulah maksud dia. Ya, jadi biar nilah, macam mana kita jumpa. Kalau sultan jemput kita datang istana, macam mana? Ya, yang ini Allah jemput kita datang istana dia. Istana dia ni lah Masjid Surau. Ya, sudah tentu kita dalam keadaan yang lebih presentable, kita kata, ya, yang paling baik.
ya. Sebab orang perempuan tak ada tuntutan datang masjid surau, melainkan nak ada mengaji, ada apa tu lainlah. Ya, tapi untuk solat berjamaah orang lelaki yang dituntut. Jadi ayat ini secara umum ya untuk lelaki asalnya, ya. Tetapi begitu juga orang perempuan kalau datang masjid atas tujuan belajar ataupun apa-apa saja, ya, pun kena datang dalam keadaan yang paling baik, ya. Cuma jangan sampai menimbulkan fitnah, menyebabkan ya ustaz yang mengajar tu tak pandang tempat lain lah, asyik pandang dia je pasal cantik sangat. Ya, ustaz walaupun Haji Wan tanya tak pandang ke Haji Wan, pandang depan juga, ya. Kalau macam tu dah jadi fitnah lah. Ya, jadi orang perempuan kalau terlampau cantik sangat sampai boleh menimbulkan fitnah, kena buat sesuatu lah. Bukan buat plastik surgery, ya. Kena tutup ke apa, sebab lawa sangat. Ya, ustaz di universiti dulu pun ada, ya. Ada seorang muslimat memang lawa sangat. Ya, profesor pun asyik mandang dia je tuan-tuan. Ya, sebab itu biasanya ya orang perempuan duduk di belakang kan, orang lelaki duduk di depan. Ya, orang perempuan muda softnya depan sekali ke belakang sekali? Orang perempuan muda dan lawa, ya, belakang kan. Ya, kalau lelaki siapa cepat kan, first come first serve. Kalau orang muda datang cepat, orang muda lah depan. Kalau orang pencen datang cepat, orang pencen depan. Tapi kalau sah perempuan, para ulama ada bincang panjang. Ya, jadi maknanya yang duduk depan tu biar yang pensioner lah, ya. Kalau boleh lah, ya. Yang muda-muda belakang. Ya, dia tak payah berebut apa ni soft. Rebut soft tu orang lelaki. Kita kena ingat tuan-tuan, hukum ni berbeza, ya. Ustaz bagi satu contoh yang paling mudah. Ustaz biasa bawa jamaah berjalan lah. Sebahagian tuan-tuan pernah ikut ustaz travel. Ya, Haji Wan dah beberapa kali pun, ya. Jadi antara benda yang kita selalu sebut ialah bila masuk waktu Zuhur, ya, kalau kita tak musafir, bila kita masuk waktu Zuhur, ya, ataupun waktu Asar dan sebagainya, kita kena segerakan solat. Kalau jamaah dah ada, kita segerakan solat. Kecuali ya, jamaah tak ada lagi. Masuk waktu 1.20 jamaah tak ada lagi. Boleh tak kita tunggu? Boleh. Ya, kita baca Quran dulu, zikir dan sebagainya. Bila dah ada jamaah, kita jalan, ya. Tetapi bagi orang musafir, afdalnya bukan di awal waktu. Orang musafir. Sebab itu, bagi orang musafir, afdalnya ialah jamaah takhir. Mana kalau macam sekarang kan, ya. Sekarang belum pukul 12. Kita travel. Bila masuk waktu Zuhur, biasanya Nabi tak berhenti. Nabi akan teruskan perjalanan sampai waktu Asar, baru Nabi berhenti, suruh sahabat berwuduk dan Nabi buat jamak takhir, tuan-tuan. Jamak takhir. Tuan-tuan yang kaki travel kena faham, tuan-tuan. Ya, sebab tu bila ustaz bawa jamaah, ustaz kena bagi tahu. Kita masukkan cerita agama. Kita bukan cerita sejarah tu saja semata-mata. Itu memang ustaz punya bidang juga. Ya, tapi agama tu kita bagi tahu. Jamaah selalu datang. Dia kata ustaz dah pukul berapa ni, Zuhur belum lagi. Ustaz kata afdal bagi orang musafir ialah jamak takhir, bukan jamak takdim. Maknanya hukum tu berbeza, tuan-tuan. Ya, yang selalu radio kata sekarang masuklah waktu Zuhur, ya, bagi kawasan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Ada bunyi apa juruhebah, tuan-tuan, ada. Ya, jadi apa ni, selamat menunaikan ibadah ibadah Zuhur, ya, solat Zuhur tadi kan. Kemudian dia ada tambahlah, ya, solat di awal waktu tu apa, dia ada bagilah, ya. Itu bagi orang yang buat tak musafir. Jadi kalau kita tengah driving, kita musafir, tak terpakai tu, kita tak termasuk dalam kumpulan tadi. Sebab orang musafir afdalnya jamak takhir. Zuhur pada waktu Asar, Maghrib pada waktu Isyak. Itu kaedah dia, tuan-tuan. Ya, jadi hukum tu bukan sentiasa sama je, tak. Bagi orang musafir macam ni hukum dia. Set dia dah lain dah. Ya, bagi orang tak musafir macam ni hukum dia. Ya. Macam puasa sama juga. Ya. Kalau tuan-tuan nak balik kampung contoh, kalau katalah boleh rentas negeri, memang tak boleh. Kalau katalah boleh, ya. Afdal tuan-tuan buka ke ataupun musafir? Afdal buka ke ataupun terus berpuasa? Afdal buka ke tak? Ni kalau travel jauh ni, ya. Tapi travel bukan naik kereta, travel naik business class, tuan-tuan. Ya, business class. Macam mana? Ya. Afdal buka ke afdal terus puasa? Tuan-tuan kalau driving pun tetap juga afdal puasa. Ya, afdal puasa. Tak afdal buka. Buka hanya apabila tuan-tuan ada masalah. Ya, sebab kita ambil daripada hadis Nabi. Nabi daripada Mekah pergi Madinah. Ya, nak buka kota Mekah ni. Ya, dia panggil Fatu Mekah, tahun yang ke-8. Dalam perjalanan tu, tuan-tuan, perjalanan Mekah Madinah dengan unta 8 hari. Minimum 8 hari. Sebab jaraknya lebih kurang 470 km. Ya, jadi jaraknya jauh. Dulu dengan unta, ya,
ambil masa 8 hari. Nabi masa pergi bulan Ramadan, para sahabat berpuasa. Even dalam perang Badar pun para sahabat berpuasa. Ya. Bila mereka buka, ketika peperangan semakin memuncak, sahabat dah jadi letih. Sahabat Nabi 305 orang lawan dengan 1000 tentera Quraisy yang diketuai oleh Abu Jahal. Sahabat datang jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, kalau kami nak teruskan juga peperangan, mungkin ya tak mampu dah." Barulah Nabi izinkan untuk berbuka, tuan-tuan. Nampak tak, tuan-tuan? Jadi kalau tuan-tuan setakat balik Kota Baharu, tuan-tuan, tuan-tuan tak puasa, malu, tuan-tuan. Ya, malu, ya. Jadi puasa sampai ke tahap memang tak boleh. Kalau puasa juga pengsan. Puasa juga ya, kereta masuk longkang, barulah berbuka puasa. Ya, itulah cerita dia, tuan-tuan. Ya. Okey, ada soalan, silakan. Tak ada, ya. Okey, kalau tak ada terus lagi. Ya. Jadi ambil pakaian yang terbaik, zinatakum. Zinah tu perhiasan. Tapi tuan-tuan jangan terjemahkan perhiasan secara pesing, ya, secara literal. Ya, maknanya pakaian yang terbaik. Ya. Sebab orang lelaki tak pakai gelang, tak pakai rantai emas, tak pakai tak, ya. Wakulu, dan makanlah, washrabu, dan minumlah, wala tusrifu, ya. Tetapi jangan kamu israf. Israf ni makna boros. Ya, bukan membazir, ya. Kat sini bukan membazir, dia boros. Cuba tengok terjemahan dia, tuan-tuan. Ya, jangan berlebihan. Berlebihan tu boros, bukan membazir. Ya, membazir itu teman syaitan. Sesungguhnya, ya, innal mubazzirin, sesungguhnya orang membazir, ya, kanu ikhwana syayatin, mereka adalah saudara kepada syaitan. Maknanya benda tu dilarang. Tapi kalau boros ni, ya, boros ni, tuan-tuan, maknanya macam kita lah, ya. Kita dengan isteri berdua je kat rumah. Bila pergi pasar Ramadan, beli kari pap 30 biji, tuan-tuan. Kita dengan bini je, 2 orang, ya, beli kari pap 30 biji. Dan bukan nak share dengan orang sebelah rumah. Kalau memang beli 30 tu, pergi rumah Cik Wan bagi 5, pergi sana bagi 10, tak apa. Tapi dia memang, ya. Lepas tu banyak jenis pula, ya. 10 apa ni, kari pap sardin, 10 kari pap kentang, 10 lagi kari pap ayam, katalah, ya. Dah 30 dah. Ya, dia kata, isteri kata, boleh ke makan? Boleh. Nampak sedap tu, dia kata, ya. Jadi yang itu dia anggap boros. Ya, kerana duit kita. Duit kita. Kan tuan-tuan punya pencen, kan? Duit pencen lah tu. Ya. Kemudian jadi board of director company pula lagi, tuan-tuan. Tu yang beli 30 biji tu, ya. Jadi kalau macam tu boros dan berdosa, tuan-tuan. Ya, boleh membawa pada dosa. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab, ya, berlebih-lebihan. Tapi kalau tujuan kita nak singgah masjid bagi, nak singgah rumah jiran bagi, tu silakan. Tak ada masalah. Ya. Jadi sepatutnya kalau 2 orang suami isteri, berapa biji apa ni kari pap yang kita patut beli? Beli 4, seorang 2 lah. Cukup ke? Cukup, ya? Okey, Cik Wan kata cukup. Ya. Okey, ya, itulah cerita dia, jangan lebih. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak suka. Nampak tak? Kalau cerita bazir, Allah kata sesungguhnya orang membazir itu teman syaitan. Ya, ikhwan syaitan. Maknanya itu larangan secara mutlak yang nak bagi tahu bahawasanya berdosa, tuan-tuan. Tapi di sini, ya, sebab tu sebagian ulama kata dia jatuh makruh. Cuma kalau terlalu boros, dia boleh jadi dosa. Kerana perkataan Allah di sini, cuba tengok ayat 31, sesungguhnya dia Allah la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka. Ya. Allah tak kata Allah benci, Allah laknat, tak. Kalau Allah benci, Allah laknat, itu boleh sampai ke peringkat haram. Ya. Tetapi kalau Allah tidak suka, biasanya itu lafaz untuk makruh. Tapi makruh pun jangan buat. Ya, kerana makruh ni tolak pahala, tuan-tuan. Sebab kalau meninggalkan benda makruh, kan dapat pahala. Meninggalkan benda makruh, ya. Jadi oleh kerana itu makruh pun jangan buat. Qul man harrama zinatallah. Katakanlah wahai Muhammad, man, siapakah harrama yang mengharamkan zinatallah, perhiasan Allah. Ya, ataupun benda-benda yang elok lah, makanan baik, ya, pakaian baik, allati akhraja li ibadi, ya, yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Jadi nikmat dunia ni, tuan-tuan, Allah bagi, ya. Tuan-tuan boleh menikmati apa kita panggil apa yang dibenarkan, boleh. Wat tayyibati minar rizqi, benda-benda baik daripada rezeki. Ya, tuan-tuan dapat duit lebih daripada yang sepatutnya, ya, tuan-tuan dapat, dan memang tu hak tuan-tuan.
Tuan-tuan nak pakai kereta mewah, silakan. Islam tak pernah larang. Ya, tuan-tuan rasa nak selesa kan, silakan tuan-tuan. Ya, tetapi macam tadilah, jangan sampai riak. Yang tu susah nak jaga tuan-tuan. Ya, tuan-tuan pakai kereta kancil buruk pergi masjid dengan pakai BMW, ya, apa series tak tahu, ya. Ada rasa beza tak tuan-tuan? Kalau pergi masjid ke sama aje? Dalam hati tu, ya, bila angkat tangan kat orang, horn kat orang tu, ada rasa lain tak? Kalau tuan-tuan tak ada rasa lain, silakan tuan-tuan. Ya, ustaz takut ada rasa tuan-tuan. Ya, bila pakai kereta mewah tu dia duduk pun dah lain macam tuan-tuan. Dia lain macam, ya. Kalau pakai kancil buruk sebab nak jual sayang, ya, dia melunduk sikit tuan-tuan. Dah jangan bagi orang nampak, ya. Kalau tuan-tuan macam tu tuan-tuan, bimbang takut masalah hati. Islam tak ada masalah. Tuan-tuan nak besarkan rumah, jangan sampai tertutup rumah jiran sudah. Ya, sebab tu tuan-tuan, dalam Islam dibincangkan jiran duduk sebelah-sebelah, ya, rumah teres kita kata, dan jiran sebelah kanan nak naikkan, dia nak naikkan tembok. Boleh tak? Dia kena bincang dengan jiran sebelah dulu. Ya, even kalau dia tanam pokok mangga. Ya, masalahnya tuan-tuan, ya, pokok mangga tu, ya, yang banyak buah, ya, dekat tempat jiran. Dekat tempat kita tuan-tuan, ya, banyak daun je. Ya, masalahnya setiap pagi jiran tu kena sapu. Tapi bila buah tu jatuh, ya, kita tak bagi pada jiran. Ya, tak patut tuan-tuan. Ya, jadi oleh kerana tu cerita tentang berjiran Islam detailkan. Ya, Islam sangat mendetailkan. Ada banyaklah tuan-tuan. Ya, bukan di sini tempatnya untuk cerita lebih lanjut. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Okey, tuan-tuan ambil perhatian. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya, benda-benda yang baik tadi, ya, yang rezeki yang baik, ya, lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Ini untuk orang beriman dalam kehidupan dunia. Tetapi maksudnya orang kafir juga dapat. Orang kafir juga dapat tak hidup mewah? Dapat tuan-tuan, walaupun mereka tak pernah sembahyang. Tetapi kata Allah, khalisatan, khusus yaumal qiyamah untuk orang beriman. Ya, jadi masa di dunia orang beriman pun dapat mewah, orang kafir pun dapat. Tapi di akhirat besok, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, khalisatan, khusus untuk orang beriman saja. Orang kafir tak dapat dah. Ya, bila dia meninggal dunia habislah tuan-tuan. Ya, orang Islam beriman, bila dia meninggal dunia Allah permudahkan masuk dalam kubur, ya, Allah bagi nikmat kubur, pergi ke alam akhirat dapat nikmat alam akhirat pula. Kazalika, yang demikian itu, ya, nufassilul ayat liqaumi ya'lamun. Ya, kami jelaskan ayat-ayatnya Allah sama ada dalam bentuk yang dibaca ataupun yang kita nampak secara zahir ni. Ya, ni ayat-ayat Allah lah ni. Maknanya apa ni, angin yang bertiup, ya, matahari yang bersinar, ya, apa ni, hujan yang turun, itu semua adalah ayat-ayat Allah. Tapi ayat-ayat dalam bentuk yang kita nampak. Ya, ayat-ayat Allah lain yang kita baca. Ya, yang kita baca ni Al-Quran lah. Sebab tu ayat Allah ada dua. Satu yang dibaca, makruh, satu lagi yang dilihat, manzur. Manzur yang dilihat dengan mata. Sebab tu ramai orang bukan Islam, dia masuk Islam kerana dia buat kajian. Ya, kita kata doktor-doktor pakar. Doktor pakar dia buat kajian. Ya, ada cerita kan, seorang doktor pakar, dia orang Jepun, profesor dalam bidang dermatologi, ya, kulit. Dan dia bekerja di salah satu universiti di Thailand. Ya, jadi dia telah dijemput untuk menghadiri satu seminar di Jeddah. Ya, King Abdul Aziz University di Jeddah. Mana Jeddah boleh pergilah, Mekah Madinah yang tak boleh pergi kan. So dia non muslim lah, ya. Dia pergi situ, dia dengar presentation daripada seorang profesor orang Islam, cerita pasal di neraka besok Allah bakar kulit. Jadi bila kulit ni dah terbakar, maka Allah gantikan kulit yang baru pula, supaya sakit dia tu sentiasa berterusan. Ya, macam kita kalau kulit terbakar, kalau bakar lagi tak sesakit dah, pasal sakit tu sebelah atas aja. Tapi di neraka besok, bila kulit terbakar, ya, kullama nadijat juluduhum, bila kulit mereka terbakar habis masak, badalna juludan ghairaha, kami akan gantikan dengan kulit yang baru. Ya, liyazuqul azab, ya, supaya mereka rasa azab. Profesor tadi bila dia dengar, dia nak confirm, dia kata betul tak ini dalam Quran. Kata prof tadi betul, ayat mana, surah mana dia bagi tahu. Ya, sehingga akhirnya profesor ni masuk Islam. Dia masuk Islam kerana dia pakar dermatologi. Dia tahu bahawasanya orang yang, sebab dia buat, dia treat pesakit-pesakit yang terbakar dan sebagainya, memang kerja dia.
Ya, dia memang pakar kulit. Jadi bila kulit tu terbakar, tak ada rasa sakit dah. Tapi rupanya di neraka cerita, dan cerita ni 1400 tahun yang lalu. Dan akhirnya dia beriman. Ya, maknanya beriman dia tu kerana ilmu dia. Ya, sebab tu kita kata tu ayat yang dilihat. Dia tak baca Quran. Dia cuma dengar dan dia tahu bahawasanya maklumat tu betul. Ya, macam juga kita kata seorang pakar oceanografi, ya, pakar apa? Pakar laut lah. Ya, bila dia pergi satu tempat di tak tahu di manalah, ya, Pacific Ocean ke mana. Jadi dia buat kajian dan dia tengok di satu tempat, ya, ikan sebelah kanan dengan sebelah kiri beza. Dan ikan tu dia tak cross. Ya, ikan tu bila sampai satu tempat macam dia U-turn. Ya, sebab air sebelah sini dengan air sebelah sana tu berbeza. Ya, ikannya beza, planktonnya beza, ya, suasana airnya beza, ya. Jadi dia pun tanya pada nelayan yang duduk di kampung-kampung kat situlah. Nelayan kata kami lama tahu dah. Memang Quran tu sebut, ya. Jadi maknanya baru dia tahu Quran dah cerita. Ya, maknanya tuan-tuan, orang bukan Islam banyak masuk Islam kerana melihat. Ya, sebab tu ramai orang kata, ya, dia kata pasal apa masuk Islam? Saya masuk Islam kerana saya baca Quran. Ya, nasib baik saya tak pergi negara Arab, dia kata. Kalau pergi negara Arab tak masuk Islam saya, dia kata. Ya, antara yang masuk Islam kerana baca Quran ada apa ni, Yusuf Islam. Ya, Yusuf Islam dia kena sakit apa? Dia kena sakit TB. Dia kena sakit TB. Tuan-tuan boleh baca riwayat hidup dia. Ya, bila dia kena sakit TB dia kena kuarantin. Bila dia kena kuarantin, dia gunakan masa tu untuk baca. Salah satu benda yang dibaca ialah Quran, ya, terjemahan English yang dia pinjam daripada abang dia. Akhirnya dia masuk Islam, tuan-tuan. Kerana apa soalan yang dia tanya kepada gereja, gereja tak boleh jawab. Dia baca dalam Quran, ya, dia dapat jawapan dalam Quran. Masuk Islam akhirnya, Yusuf Islam. Ya, Cat Steven masuk Islam. Dan ramai lagi orang yang macam tu, tuan-tuan. Ya, orang yang buat kajian terhadap air Zam-Zam, kan. Sebab Zam-Zam tu, telaga Zam-Zam duduk di tempat yang rendah. Betul tak, tuan-tuan? Ya. Sebab tu Mekah biasa tak banjir. Kat Kaabah tu biasa tak banjir, tuan-tuan. Biasa banjir. Sebab itu tempat paling rendah. Dan di situlah beradanya telaga Zam-Zam. Jadi air yang daripada atas ni semua turun kat situ. Ada tak possibility air itu kotor, tuan-tuan, tercemar? Ada tak possibility? Ada. Tetapi air itu tidak tercemar. Yang itu menyebabkan orang rasa, ya, takjub. Macam mana, ya, telaga yang duduk di tempat rendah, ya, tetapi tidak dicemari oleh benda-benda lain, ya, dan dia air yang paling sihat dalam dunia. Jadi maknanya benda-benda macam itu tu saintis lah yang find out. Ya, dialah yang buat kajian dan dia temui dan akhirnya masuk Islam dia. Ya. Tapi kita, tuan-tuan, walaupun kita tak jumpa kajian begitu, kita baca Quran. Ya, ni ayat-ayat yang dibaca. Mereka tadi ayat-ayat yang dilihat, yang didengar, ya. Itulah cerita dia, tuan-tuan. Boleh, ya? Okey, ya. Jadi begitulah kata Allah, nufassilul ayat liqaumi ya'lamun. Ya, kami jelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kaum yang ya'lamun, bagi kaum yang mahu mengetahui. Kalau orang yang nak cari kebenaran dia akan jumpa, tuan-tuan. Sebab itu orang yang cari kebenaran dia akan jumpa. Ya, ada orang, ya, nak cari kelemahan Islam, dia jumpa kebenaran. Itu ramai, tuan-tuan. Ada seorang apa ni, apa kita panggil, perempuan apa ni, Yahudi, ya, duduk di New York. Ya, akhirnya dia bertemu dengan hidayah. Maryam Jamila nama dia. Dia duduk di Pakistan. Akhirnya, tuan-tuan, dia berkahwin dengan orang Pakistan lah. Ya, dia duduk di New York dan dia memang benci pada Islam. Tapi dia kata semakin aku baca tentang Islam, semakin aku rasa Islam tu betul. Ya, sebab selama ni dia hanya dengar daripada padri saja. Padri cakap apa, ya, dia baca dalam apa kita panggil, dalam apa ni, apa kita panggil media, ya. Sebab media tuan-tuan tahulah bias, ya. Tapi bila dia pergi negara umat Islam, dia baca Quran, dia berbincang dengan para ulama Islam, akhirnya dia bertemu hidayah. Masuk Islam dia, tuan-tuan, Maryam Jamilah. Ya, ada apa kita panggil, Muhammad Asad, mungkin by the name Muhammad Asad, ya, yang buat terjemahan Quran, orang Austria, orientalis, ya, dan akhirnya masuk Islam, belajar Islam dan akhirnya boleh terjemah Quran. Ya, jadi ustaz tak ingat apa nama terjemahan Quran dia, in English lah, ya. Nama dia Muhammad Asad. Nama asal dia ialah apa, Leopold Weiss nama dia. Ya, mungkin ustaz salah sebut lah, ya. Sebab Austria ni biasanya Jerman bahasa dia, ya, mungkin salah sebut bahasa Jerman. Ya, jadi apa ni, apa kita panggil, ya, dia punya ceritanya ialah masuk Islam juga, ya, setelah menemui kebenaran daripada Al-Quran. So macam-macam, tuan-tuan.
Semua benda ni Allah kata nufassilul ayat. Kami jelaskan ayat-ayatnya liqaumin ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Kalau mereka nak mengetahui, mereka dapat. Ya. Qul innama harrama rabbiyal fawahish. Satu lagi tuan-tuan, ayat terakhir. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama, hanya sahaja, harrama rabbiya al fawahish. Tuhanku yang mencipta aku, ya, Tuhan telah mengharamkan fawahish. Fawahish ni biasanya yang berkaitan dengan kesalahan seksual. Biasanya tuan-tuan, ya, diterjemahkan sebagai benda yang keji, ya. Ma zahara minha, apa yang zahir, yang boleh nampak jelas, wa ma batana, dan apa yang tersembunyi. Sebab ada benda yang kadang kita tak nampak tuan-tuan, ya. Kita tak nampak. Apa ni, on the surface kita nampak benda tu macam baik, ya, tapi rupanya di bawah tu, di belakang tu, ya, tersembunyi niat jahat dia. Wal isma, dan dosa. Wal baghya, ya, dan benda-benda yang bersifat zalim, kedurhakaan, ya. Apa sajalah, ya, ini macam-macam kesalahan Allah bagi. Antaranya fawahish tadi. Kemudian Allah sebut al isma, dosa. Wal baghya, ya, dan juga kezaliman. Bi ghairil haq, maknanya boleh buat zalim, ya, tetapi kalau buat zalim tu untuk apa kita panggil, ya, saja-saja buat, tak boleh tuan-tuan, ya. Jadi maknanya boleh tak buat zalim? Buat zalim tu boleh, ya, kepada orang yang buat zalim juga, ya. Kadang-kadang diharuskan tuan-tuan, ya. Ada banyaklah beberapa contoh yang kita boleh, ya, macam kita kata, macam mana contoh? Orang yang sombong tuan-tuan, ya. Jadi sombong ke atas orang yang sombong tu diharuskan. Dia sombong, ya. Bila kita tanya dia, kata apa ni, pergi mana haji? Saya pergi tengok anak-anak belajar di UK. Dia kata, belajar kat mana? Anak saya UK tu semua tempat belajar. Seorang dekat England, seorang di Scotland, seorang di Wales, seorang di Northern Ireland, dia kata, ya. Empat anak saya di situ, ya. Tuan Haji pula daripada mana? Saya pun baru balik daripada ziarah anak juga, ya. Anak kat mana? Dekat UK ada, tapi anak saya bukan UK sahaja. Bukan UK sahaja. Anak saya di apa kita panggil North Pole pun ada, ya. Ni Ustaz bagi contoh saja, ya. Sebab dah kawan tu belagak sangat, ya. Tapi yang tak boleh dalam Islam, jangan menipu. Menipu tak boleh, ya. North Pole tak ada universiti, jangan bagi contoh North Pole. Tak ada universiti North Pole, tak pernah dengar lagi tuan-tuan, ya. Jadi anak saya alhamdulillah, walaupun ada yang belajar UK, tapi ada juga belajar kat Egypt ke, ya. Ada belajar di Australia, ya. Ada belajar di New Zealand, ya. Jangan UK saja, ya. Jadi bila mungkin kalau orang tu dengar, dia kata, betul juga, aku hantar anak semua UK, patutnya hantarlah New Zealand seorang, ya. Kita pun cerita, ya. New Zealand, Australia pun bagus juga, ya. Universiti dia bagus juga, ya. PhD program pun bagus, ya. Jadi bila kita cakap tu, ada tak kemungkinan untuk dia ada dapat pelajaran, ya. Jadi kalau ada, tuan-tuan boleh, tapi jangan tipulah, kena bagi maklumat yang betul. Cuma macam tadilah, ya, kita boleh umumkan makna, ya. Anak kita memang betul kat UK, tapi yang di Australia tadi anak saudara. Sebab dalam Islam, ya, dalam bahasa Arab, istilah aba dengan abna. Abna tu bukan makna anak kandung saja, ya. Boleh makna anak saudara, boleh makna anak angkat, boleh makna anak tiri, boleh tuan-tuan. Sebab tu Nabi Muhammad SAW panggil Abu Talib Abi. Dia panggil bapak dia tu Abi. Memanglah kadang-kadang dia panggil pak cik, ya. Nabi panggil Abi kerana dia anggap Abu Talib tu macam bapak dia. Salah tak? Tak salah, ya. Jadi malah dalam hadis disebut, dalam hadis yang sahih, Dr. Yusuf Qaradawi bawa, ada seorang lelaki datang jumpa Nabi. Orang lelaki tu dia tanyakan Nabi, dia kata, ayah aku kat mana? Ayah dia ni dah meninggal masa zaman jahiliah. Nabi pun jawab, ya, Abu ka finnar, bapa engkau dalam neraka. Orang tu pun sedih lah tuan-tuan, dia dengar, dia pun sedih, berlalu dia. Pasal sebab orang tu tanya, Nabi jawab lah, ya. Sebab orang tu tanya macam tu, Nabi pun panggil dia balik. Nabi kata, abi wa abuka finnar, bapa aku dan bapa engkau dalam neraka. Jadi kata sebagian para ulama, maksud bapa aku tu bukan Abdullah. Pasal Abdullah tu hidup zaman tak ada Nabi dan Rasul, ya. Sedangkan orang ni, dia zaman nama Nabi datang, bapa dia tu hidup lagi, tapi bapa dia tak masuk Islam, tak dapat hidayah, ya. Jadi maksud bapa yang Nabi cakap tu ialah bapa saudara. Sebab apa Nabi sebut bapa? Ya, kerana dalam bahasa Arab
Bapa ke, bapa saudara ke, bapa angkat ke, semua dipanggil bapa. Ya, anak pun sama juga. Jadi yang di Australia tadi anak saudara. Ya, yang di New Zealand anak buah. Ya, yang di Mesir tadi ya anak kakak ya. Jadi boleh tak? Jawapannya boleh. Tapi jangan tipu. Helah boleh. Sebab tu dalam Islam dia ada helah syar'iyah. Ya, helah syariah ni maknanya helah yang dibuat semata-mata untuk agama boleh. Ya, boleh tak? Boleh tak buat helah? Bukan menipu tuan-tuan. Menipu tak boleh. Ya, white lie tak ada. Yang ada helah. Ya, ada kisah seorang lelaki tuan-tuan, ya, dia ni ulama besar, dia tegur sultan. Bila dia tegur sultan, sultan marah. Sultan suruh tenteranya tangkap lelaki ni. Lelaki ni pun lari. Dia lari pergi ke satu negeri lain, dia bersembunyi di rumah kawan dia. Ulama juga, tapi negeri lain. Ya, pengawal pun dapat trace dia datang. Pengawal pun tanya, "Ada tak lelaki sekian-sekian di rumah kamu?" Pada masa tu, ya, ulama tadi tengah pegang tasbih. Dia pernah tengah pegang tasbih. Ya. Orang tu bertanya, "Ada tak di dalam ni apa ni?" Maksudnya dalam rumah lah. Dia kata dalam ni dalam ni. Ni dalam ni tak ada orang tadi. Dalam rumah ada, tapi dalam ni tak ada. Itu helah syar'iyah dan dibenarkan tuan-tuan. Ya, ini kena ambil khusus lain lah tuan-tuan. Ya, ni tasyenggo. Ini ustaz sebut ni tasyenggo aja. Tasyenggo tak boleh. Ya, tuan-tuan kena ada khusus lain pula ya untuk memahami benda tadi. Inilah banyak digunakan oleh para ulama ya dalam konteks tertentu, terutamanya ketika berhadapan dengan musuh. Bab ni dipanggil usul fiqh tuan-tuan, principle of Islamic jurisprudence. Yang kita belajar biasanya Islamic jurisprudence, fiqh. Tapi yang ni principle of Islamic jurisprudence. Kita belajar usul dia. Baru tuan-tuan boleh dapat macam tadi. Ya. Tapi jangan suka-suka hati pula tuan-tuan. Saja je nak menipu sana menipu sini. Ya, so diguna tak boleh, bukan macam tu tujuan dia. Tujuan dia untuk menyelamatkan orang yang benar. Ya, ulama yang menegur sultan boleh, ulama kena tegur sultan. Kalau sultan salah kan, ya, ulama kena tegurlah. Ya, yang berlaku pada para ulama kita lah yang jadi mufti ke apa. Kalau sultan ada buat salah dia kena tegur. Ya. Sebab apa? Sebab itulah tanggungjawab dia. Kalau tak nak tegur, bagi orang lain jadi mufti. Ya. Sebab apa? Sebab dia bertanggungjawab di hadapan Allah besok. Berat tuan-tuan. Sebab tu tak ramai orang nak jadi mufti. Yang layak jadi mufti kat Malaysia ni ramai. Bukanlah ramai sangat, ramailah. Tapi sebab apa mereka menolak? Kerana mereka tahu tanggungjawabnya berat. Itulah yang dihadapi oleh Imam Abu Hanifah, dipukul, dipenjara sampai meninggal. Imam Ahmad bin Hanbal dan banyak lagi tuan-tuan kalau nak cerita. Ya, itulah perjalanan apa kita panggil ya para ulama. Ya, yang boleh kita sebut pada hari ini itulah tuan-tuan. Ya, sampai pada ayat berapa? Dah habis tu ayat tu, ya? Belum ya? Sikit lagi ya? Belum ya? Jadi kita selesaikan. Wa an tusyriku billah, ya, dan supaya kamu jangan mensyirikkan Allah. Malam yunazzil bihi, ya, sultanan. Jadi apa ni? Apa kita panggil? Jangan syirik. Ya, kerana Allah tidak turunkan sultan. Sultan di sini bukan makna raja. Sultan ni adalah apa ni? Dalil, ya, ataupun alasan kita kata, ya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan tak boleh kamu berkata tentang Allah apa yang kamu tak tahu. Kalau kamu tak tahu tak payah. Ya, diam-diam saja. So habislah ya ayat 33. Kalau ada soalan silakan tuan-tuan, ada apa-apa nak tanya? Ya, ada apa-apa? Ya. Ya, silakan. Dalam sujud sebagai ulama kata tak boleh. Kerana ayat Quran tidak dibaca ketika sujud dan rukuk. Ya, sebab ada hadis Sahih Muslim cerita Nabi dengan Sayyidina Ali. Jadi Nabi kata aku dilarang oleh Allah untuk membaca ayat Quran ketika rukuk dan sujud. Jadi sebahagian para ulama kata untuk selamat, to play safe, jangan baca masa sujud dan rukuk. Kalau nak baca juga masa tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Kan belum bagi salam kan? Baca Rabbana zalamna anfusana. Jadi jangan kata tak boleh langsung baca, boleh baca, tapi dia punya tempat dia kena betul. Ya, bila tadi lepas tasyahud. Ya, lepas tahiyat akhir kan, lepas bagi salam, tuan-tuan boleh baca doa Rabbana atina, Rabbana zalamna, ya, dan sebagainya. Boleh baca doa Quran. Ya. Dan tuan-tuan boleh juga baca doa ni sebagai ayat Quran selepas Fatihah. Lepas Fatihah, ya, lepas Fatihah waladdallin amin. Bacalah ayat-ayat yang berkait dengan doa ni. Ya, boleh tak? Boleh. So ada dua tempat. Ya, baca sebagai surah selepas Al-Fatihah dan baca selepas fil alamina innaka hamidum majid.
Baca waktu sujud itu ada khilaf ulama. Ada yang kata harus. Tapi kalau ustaz secara peribadi, oleh kerana Nabi ada larang, lebih selamat untuk kita tak buat. Ya, sebab apa tuan-tuan? Sebab mengelak daripada khilaf tu, ya, lebih baik, lebih selamat. Ya, macam orang kata kan, ni contoh dunia lah, ya. Ada satu kedai apa kita panggil? Satu kedai restoran lah. Ya, restoran kita tengok ada tulis ayat Quran, ada Fatihah, ada gambar Kaabah. Tapi ada orang kata dia tu menyamar je. Nama kedai Muslim. Tapi rupanya bukan Islam. Ya, bukan Islam pun. Ya. Jadi dia kata tak, kawan saya kawan baik dengan dia. Ya. Dah ada dua pendapat. Kalau ustaz tak pergilah kedai tu. Ya, sebab apa? Sebab dah ada dua pendapat dah. Jadi kita pergi kedai yang kita pasti. Amalan pun macam tu juga. Amalan yang kita pasti proceed. Tapi kalau kita tak pasti, ya, macam tadilah. Mengelak tu jauh lebih baik daripada melakukannya. Ya, itu kalau ustaz boleh respon. Ada lain silakan. Tuan-tuan ada apa? Haji Yaakob ada apa? Tak ada apa, ya? Boleh faham, ya? Ya, Cik Wan. Ada riwayat apa? Turun ke bumi memang ada. Memang turun ke bumi, Quran pun sebut. Oh, tempat ada cerita tapi tak ada yang sahih. Macam Nabi Adam dikatakan turun di mana tuan-tuan? Biasa tuan-tuan dengar Nabi Adam kat mana turun? Sri Lanka. Ya, Sri Lanka. Sebab itu di Sri Lanka ada Adam's Peak kan? Ada tempat orang boleh naik atas, ada kubur panjang. Ustaz pun tak pernah pergi tapi tengok dalam jejak Rasul lah. Ya, dikatakan, ya. Sebab Nabi Adam tu dalam hadis yang sahih, Nabi Adam memang tingginya 60 hasta. Itu memang sahih. Ya. Sebab Nabi Adam ni manusia pertama dan Nabi Adam cipta di syurga. Manusia dalam syurga tinggi-tinggi tuan-tuan. Sebab kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak berapa tinggi masa kat dunia, tak apa. Di syurga besok Allah tinggikan. Ya. Kita akan jadi tinggi macam Nabi Adam. 60 hasta berapa kaki tuan-tuan? 60 hasta. Satu hasta berapa kaki je? Ya. Satu hasta. Satu hasta mana satu hasta? Satu hasta, ya. Itu satu depa. Itu depa. Hasta daripada ujung ni sampai sini. Berapa kaki lebih kurang? Tak sampai 2. 1.5 tuan-tuan. 1.5. 1.5 kali 6 60 90 kaki. Jadi Nabi Adam tu tingginya 90 kaki. Hadisnya sahih. Memang Nabi Adam tu tinggi. Ya. Tapi Allah tak bagi tahulah Sayyidatina Hawa isterinya tinggi berapa. Tapi tuan-tuan boleh agak, takkan Nabi Adam tinggi segi dia ke metod. Sebab ada banyak benda tuan-tuan dalam hadis tak sebut. Tapi kita kena faham lah. Dah tentulah seimbang lah kan. Ya. Sebab apa tuan-tuan? Ya. Sebab memang syurga tu dia punya keluasan, ya, apa syurga tu? Ya, jannatin, ya, arduhas samawati wal ard. Dalam surah Ali Imran juga. Ya, luasnya langit dan bumi. Ya, sebab itu taman syurga ni luas tuan-tuan. Jadi Allah akan tinggikan kita dengan sebagaimana tinggi Nabi Adam AS. Umur macam umur Nabi Isa ketika diangkat ke langit, 33 tahun. Itu pun hadisnya sahih juga. Ya, jadi jangan bimbanglah. Ya, kalau tuan-tuan, kalau orang perempuan selama ni pakai krim apa kita panggil, ya, apa ni, krim apa selalu orang perempuan pakai? Krim apa? Ya, bukan putih, satu lagi tu. Ya, anti apa, wrinkle, ya. Ya, anti wrinkle ke apa semua sebagainya, ya. Jadi maknanya jangan bimbang. Masuk syurga nanti memang Allah akan mudahkan balik. Kalau sekarang umur kita 73, dia jadi 33. Minus 40 tuan-tuan. Ya, bukan main-main tu, ya. Sebab apa? Sebab itu janji Allah dan Rasul. Ya. Jadi oleh kerana tinggi, maka di Adam's Peak tadi dia buat, ya, mungkin dia dapat information kan, dia buatnya tinggi. Wallah alam, kita tak tahu. Kerana dapat ni kubur yang pasti kubur Nabi Muhammad confirm. Ya, mudah-mudahan confirm juga Nabi Ibrahim seperti mana di Hebron kan. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaakob, ya, dan Nabi Yusuf dikatakan juga. Ya, yang lain-lain kita tak pasti tuan-tuan. Ya. Kerana apa? Ya, kerana cerita Nabi macam Nabi Harun, ya. Nabi Harun, Nabi Musa. Nabi Musa tak ada siapa tahu kubur dia. Yang tahu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tak sempat nak bagi tahu kepada para sahabat di mana lokasi secara spesifik. Tak sempat. Tapi dalam hadis Sahih Bukhari ada. Nabi kata, kalaulah aku sampai ke tempat tersebut, aku akan tunjukkan di mana kubur Nabi Musa. Nabi tak sempat. Jadi tak ada orang tahu.
Ya, cuma ada orang kata di Mount Nebo. Mount Nebo tu dekat Jordan lah. Ya, daripada atas tu nanti kita turun bawah kita nampak ya dia punya valley tu, ya. Tapi di mana secara spesifik tak tahu. Ya, jadi tak boleh nak kata. Ya, cerita ada tapi dia tak ada yang sahih. So tak nilah ya, jangan bimbanglah. Sebab dia pun tak termasuk rukun iman kan. Ya, antara rukun iman mengetahui kubur-kubur Nabi dan Rasul secara pasti. Tak ada. Dia bukan rukun iman. So tuan-tuan boleh happy-happy je lah, tak ada apa tuan-tuan. Ya, ada lain silakan. Ada apa? Tak ada ya. Haji ada apa Haji Zubian? Kelas 10.30 ni okey ke ataupun sebab ustaz dipahamkan apa ni tadarus online sampai pukul 11. Betul ke tuan-tuan? Betul ke? Jadi sebahagian student ada yang bagi tahu ke ustaz, dia kata kami tak boleh datang ustaz kalau 10.30. Ya. Jadi ustaz tak tahu, itu kebijaksanaan masjid lah. Ya. Nak lewatkan nanti tak ada orang dah pula. Ya. Jadi ustaz serah kepada tuan-tuan. Kalau ustaz 10.30 ni sebab ustaz memang kelang kabut sikit kalau pukul 10. Tak boleh sampai ya sebab ada kelas lain. Ya. Jadi kalau 10.30 ni just nice lah. Ya, mungkin ada lambat 5 minit ke macam tu ya. Tapi 10.30 ni boleh. Tuan-tuan perempuan okey ke waktu ni? Boleh ya? Okey, kalau boleh kita continue je lah. Yang tak boleh dia akan tengok rakaman lah kan. Sebab dia Yaakob ada buat ni FB live. Okey, live ya. Dan ada rakaman kan. Nanti orang boleh tengok balik kan. Okey, cantik lah. Ya, okey lah ya. InsyaAllah ya. Sekadar tu tuan-tuan ya, kita doa sebelum kita tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah banyak menzalimi diri kami ya Allah. Kalau Engkau tidak mengampunkan kami dan tidak merahmati kami bimbang kami akan termasuk dalam golongan orang yang rugi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Manfaatkan apa yang kami belajar pada hari ini ya Allah. Ajarkan pada kami ilmu yang bermanfaat yang boleh kami beramal dengannya dalam kehidupan seharian kami. Allahumma ya Allah, kami sedang menghadapi ujian pelbagai termasuklah COVID-19 ni ya Allah. Jauhilah diri kami, keluarga kami, kampung kami, tempat tinggal kami, negara kami daripada azab ini. Angkatlah ia secepat mungkin ya Allah, dan jadikanlah Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik untuk kami walaupun kami sedang dibelenggu dengan COVID-19 ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.